Okey, kita masuk kepada perbahasan kita sebelum ini, iaitu berkenaan dengan al-majaz bin nuqsan. Okey, wal majazu imma bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'arah. Fal majazu bi ziyadati, bukan nuqsan, bi ziyadah. Fal majazu bi ziyadati mislu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Jadi kita masuk kepada perbahasan wal majaz imma ayakun bi ziyadah selesai. Kita masuk kepada majaz bi ziyadah ni, contoh dia apa? Adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Dan kita dah baca sikit tentang apakah yang disebutkan tentang al majaz bi ziyadah. Tapi apa salahnya? Tak ada masalah, kita ulang sekali lagi supaya kelas kita sekarang ni berkait dengan kelas sebelum ni yang sudah terputus lamanya, ya. Okey, majaz yang dimasukkan dengan majaz biziyadah, maksudnya al-majaz ini hazil kalimah sarat majazan bisabab ziyadati lafzin. Kalimah tertentu itu dia menjadi majaz disebabkan ada tambahan satu lafaz atau lebihlah. Dengan sebab ada ziyadah itu, ada tambahan itu, maka menyebabkan berlakunya majaz. Kalau ditiadakan kalimah itu, maka tak berlakulah majaz. Okey, maksudnya majaz berlaku dengan sebab apa boleh berlaku majaz? Pertama, kadang-kadang majaz berlaku dengan sebab didatangkan satu kalimah, sedangkan kalimah itu tidak diinginkan. Contoh, Nabi SAW sebut pada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa, Nabi kata, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya anda telah diberikan satu seruling daripada seruling-seruling ahli keluarga Nabi Daud. Sayyidina Abu Musa Asy'ari bercakap sedap sungguh sampai Nabi puji. Nabi kata, kamu telah diberikan satu seruling, maksudnya suara sedap seperti seruling-seruling, maksudnya seperti suara-suara sedap yang ada pada siapa? Ahli keluarga Nabi Daud. Sekarang ni yang suara sedap Nabi Daud ke keluarga Nabi Daud? Nabi Daud. Maknanya sebenarnya Nabi inginkan adalah laqad utita mizmaran min mazamiri Daud. Tapi didatangkan tambah Ali Daud. Yang Nabi inginkan bukan Ali Daud, tetapi Daud alaihi salam. Jadi berlaku tambah al. Jadi tambahan itu menyebabkan ayat tadi menjadi majaz. Sebab dia tidak diinginkan dalam ucapan. Orang yang bercakap tidak inginkan akan kalimah itu, tapi didatangkan sebagai penyedap bahasa. Macam kita tak nampaklah sedap tu. Beri mana sedapnya? Tapi bagi orang Arab digunakan kadang-kadang alu fulan, tapi yang beliau inginkan adalah si fulan tu sendiri, bukan ahli keluarga dia. Contohnya adalah hadis ni. Contoh yang didatangkan dalam matan al-Waraqat adalah wal fal majazu bi ziyadati mislu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Contoh majaz dengan sebab ziyadah, dengan sebab ada tambahan kalimah adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, contohnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Maksudnya apa? Ada tiga. Allah, benda yang serupa dengan Allah, benda yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah tadi. Ayat ini secara zahirnya nak bagi tahu, okey, ada tiga. Pertama Allah, yang kedua katakan A, yang ketiga katakan B. Allah dengan A ni sama. Allah berkuasa, dia pun berkuasa. Allah Maha melihat, dia pun Maha melihat. Allah menciptakan, dia pun menciptakan. Allah Tuhan, dia pun Tuhan. Okey, ni A. A ni pula ada B. B ni pula tidak sama dengan A. Jadi ayat dia kata tidak ada satu benda pun yang sama dengan benda yang serupa dengan Allah. Maksudnya B ni tak serupa langsung dengan A, yang mana A pula serupa dengan Allah. Okey ayat tu? Puati semua? Elok kita sebelum ni beriman kepada Allah, baca Waraqat, kafir terus sudah. Waliyazbillah min zalik. Kalau kita faham secara harfi begitu. Pressuring tak ada Tak ada pressuring? Tak ada, Allah. Saya kalau tak ada pressuring tu dia baca tu macam tak apa semangat sikit. Jadi mungkin habis cepat je, sedih je. Tapi kalau tak pressuring, letak pula shift tawuk, kita boleh bantai sampai pukul 12 malam. Semangat dia lain macam.
Sebab pagi tadi tak ada kelas. Allah, macam ujian Alhamdulillah. Okey, tapi minggu depan yang dibawa pula Syekh tahu tu kan. Nampak jadi mat'am pula, bukan jadi tempat kelas, jadi mat'am. Okey, jadi firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai', dia akan memberi makna bahawa Allah nak bagi tahu, ingat ada benda macam aku. Cuma untuk pengetahuan kau semua, benda tu tak ada benda pun serupa dengan dia. Adakah itu keinginan Allah? Tidak. Sebab dia menafikan terus wahdaniyah Allah Azza wa Jalla. Menafikan la ilaha illallah. Bila ada benda serupa dengan Allah, maksudnya ada Tuhan lain selain Allah. Jadi ayat ni secara harfinya adalah tidak diinginkan. Habis apa yang Allah inginkan? Laisa mislahu syai'. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan Allah. Bukan tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Okay. Jadi oleh kerana ada tambahan kalimah ka mislihi, ay misla mislihi. Ka tu maksud dia misla. Fulan ka fulan, maksud dia fulan mislu fulan. Ada tambahan kalimah ka itu, maka berlakulah majaz. Sebab kalau kita kata tak berlaku majaz, kita akan menerima ada benda serupa dengan Allah. Wal'iyazubillahi min zalim. Atau kita kata ni ayat tak betul. Biar betul, ni firman Allah Ta'ala ni bil mutawatir. Maksudnya ayat ni betul-betul daripada Allah. Kita ada dua pilihan. Sama ada kita ingkar ni ayat Quran. Wal'iyazubillah, kafir juga kalau kita ingkar ni ayat Quran. Atau yang kedua, kita kata memang ada benda macam Allah. Cuma benda tu dia dengan Allah je, tak ada yang ketiga. Kita syirikkan Allah pula dah. Jadi maknanya kalau kita pegang dengan makna hakikah, tak kena terus. Jadi macam mana penyelesaian dia? Kita kata ayat ini ada makna lain, majaz. Ada je makna lain, majaz. Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu laisa mislahu syai'un. Jadi laisa ka itu ziyadah sebagai penyedap ayat. Dia panggil harfus silah. Ayat penyedap. Dalam bahasa Arab dia dengar begini lebih manis, lebih sedap didengar berbanding daripada laisa mislahu syai'. Tapi kalau laisa kamitslihi syai', di sana ada unsur penyedap ayat, balaghah dia tinggi. Maka didatangkan laisa kamitslihi syai', walaupun makna yang diinginkan adalah bukan sebagaimana yang dilafazkan, tapi yang diinginkan adalah laisa mislahu syai'. Sama macam hadis tadi. Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Yang diinginkan laqad utita mizmaran min mazamiri sayyidina Dawud. Bukan ali sayyidina Dawud, tapi mizmaran min mazamiri Dawud alaihi salam. Jadi berlaku majaz dengan sebab ada tambahan. Jadi kata Imam Al-Haramain, ini adalah contoh, ayat ini adalah contoh bagi majaz biziyadah. Selesai. Dan kita juga telah melihat beberapa huraian yang datangkan oleh Imam Al-Hattab dalam pertemuan sebelum ni. Tapi khulasahnya macam saya sebut tadi, iaitu contohnya adalah laisa kamitsli syai'. Ka itu adalah tambahan. Yang diinginkan laisa mislahu, bukan kamitslihi. Sebab kalau kita kata laisa kamitslihi syai', memang hakikah bukan majaz, dia akan memberi makna ada syirik bagi Allah. Cuma benda yang syirik bagi Allah tu pula tak ada syirik bagi. Jadi ada Allah, ada Tuhan lain selain Allah, ada dua Tuhan. Cuma hanya ada dua, tak ada tiga lah. Tak ada tiga Tuhan. Tuhan yang ketiga tak ada. Dia hanya ada dua je. Allah dengan seorang lagi. Wal-'iyazu billahi min zalik. Wa qala jama'atun, laisatil kafu zaidah. Sudah. Satu kumpulan ulama kata kaf itu bukan zaidah. Maknanya kaf itu bukan zaidah, maknanya hakikah tidak berlaku. Imam Haramain kata ayat ini berlaku majaz. Majaz apa? Majaz biziyadah. Ada ulama kata tak, ayat ini tidak berlaku majaz. Habis tu kaf tu hakikah. Hakikah. Mereka kamu nak kata Tuhan ni ada dua? Tidak.
Mereka bersetuju bahawa ayat itu tidak berlaku majaz, tetapi mereka menafikan bahawa kalau kita kata kaf itu tidak ziyadah, kami nafikan dia bawa kepada syirik. Bahkan kami kata ayat ini tidak berlaku majaz, dalam masa yang sama tidak bawa kepada syirik. Okey, apa penyelesaian? Kita akan tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Sa'duddin At-Taftazani. Tapi yang ni saya rasa kita baca kenyataan beliau ni, faham, kita berhenti terus. Sebab nak memahamnya, saya setiap kali nak pergi kelas, saya baca. Faham. Lalu seminggu, tak faham dah. Baca sekali lagi. Jadi insyaAllah kelas kita hari ni sekejap je. Daripada qala Syekh Sa'duddin sampailah habis. Tapi bilakah waktu dia, hanya Allah saja yang tahu. Sejam ke, sejam setengah ke, saya tak tahu. Kita mulakan sekarang. Wa qala Syekh Sa'duddin. Ini adalah ucapan Imam Sa'duddin At-Taftazani yang nak menunjukkan bahawa kaf pada laisa kamitslihi syai'. Kaf itu bukan zaidah. Bahkan kaf itu memang diinginkan. Bahkan walaupun kaf itu diinginkan, tidak pula bawa kepada syirik. Imam Al-Haramain mengatakan berlaku majaz. Sebab kalau kita tak kata berlaku majaz, kita kata memang kaf itu memang bukan zaidah, membawa kepada syirik. Imam Sa'duddin kata, saya tak setuju. Bahkan kaf itu adalah betul, dia bukan ziyadah, memang diinginkan oleh Allah, memang maknanya hakikah, dalam masa yang sama tidak berlaku syirik. Okey, macam mana tak boleh berlaku syirik? Sedangkan kita jelas tadi faham, tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Mereka kita telah perakui ada benda yang macam Allah. Allah Tuhan, dia Tuhan. Allah Maha melihat, dia pun melihat. Allah tak diciptakan oleh siapa, dia pun tidak diciptakan oleh siapa. Sama. Maknanya kita telah memperakui ada syarik bagi Allah, ada syirik bagi Allah. Macam mana boleh kaf ini tidak zaidah? Imam Sa'duddin kata ini penyelesaiannya. Kita akan baca ucapan Imam Sa'duddin At-Taftazani dan kita akan lihat tidak berlaku perkara yang ditakuti oleh Imam Al-Haramain yang mengatakan boleh membawa kepada syirik kalau kita tak faham ayat tadi secara majaz. Kalau kita faham ayat ini secara hakikah, boleh bawa kepada syirik. Sebab kita memperakui wujudnya Tuhan lain selain daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maftah lana hikmata wa anshur alaina hikmatak waftah alaina futuhal arifin. Sebab ayat ni sukar. Saya bulan saya baca faham tadi. Selai bulan saya baca tak faham. Kita ulang minggu depan pula kalau saya tak faham. Doa tu, ya jangan tak faham. Tak larat nak baca ni. Wa qala Syekh Sa'duddin At-Taftazani wal qawlu bi anna al-kafa zaidatun akhdhun bil-zahir. Pandangan yang mengatakan bahawa kaf pada firman Allah Subhanahu Wa Taala laisa kamitslihi syai'. Pandangan yang mengatakan kaf tersebut adalah zaidah, tambahan, ini adalah pegangan secara zahir. Baca secara zahir memanglah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu benda pun yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Jadi tak boleh ni. Jadi maknanya tidak ada benda pun yang serupa dengan Allah. Jadi kaf itu adalah zaidah. Yang diinginkan laisa mislahu syai', bukan laisa kamitslihi syai'. Tapi oleh kerana Allah yang sebut, kita kata ni ayat Quran, dalam masa yang sama kita kata kaf ini adalah zaidah. Atau sebagai ulama kata pun harfus silah. Sebab nak kata zaidah ni benda macam tak sepatutnya ada. Mustahil. Ni Allah Ta'ala yang mengucapkan ni. Jadi atas dasar adat kita kata harfus silah. Ayat yang tambahan sebagai penyedap ayat. Kalimah yang didatangkan sebagai penyedap. Jadi kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, orang yang berkata kaf itu adalah zaidah, ini adalah berpegang dengan zahir semata-mata. Wal ahsan, yang paling bagus ni kita nak kata macam mana? Yang paling bagus kita kata kaf itu bukan zaidah. Dalam masa yang sama tak berlaku pula syirik. Yang ni yang hairan tu. Sebab kalau kita faham, kalau kita kata kaf itu bukan zaidah, berlaku syirik. Tapi Imam Sa'duddin kata tidak berlaku syirik. Wal ahsanu alla takuna zaidatan.
wa takuna nafyan lil mithli bi tariqil kinayati allati hiya ablagh. Bahkan kata Imam Sa'di At-Taftazani, yang terbaik kita kata alla takuna, ay alla takuna al-kaf zaidatan. Yang terbaiknya kita mengatakan kaf itu bukan zaidah, yang terbaik kaf itu kita kata dia bukan zaidah dalam masa yang sama wa takuna, ay wal ahsan alla takuna zaidah, bukan wa takuna, wa takunu. Sebab kalau kita wa takuna wa alla takuna, tak? Yang diinginkan wa takunu. Maksudnya al ahsan alla takuna al kafu zaidah wa takunu al kafu nafyan lil misli. Kaf itu dalam masa yang sama dia juga berperanan untuk menafikan wujudnya benda yang serupa dengan Allah. Ya subhanallah. Maknanya kita faham kalau kita kata kaf itu memang asal, memang bukan tambahan, dia menyebabkan kita mengatakan ada benda serupa Allah. Imam Sa'di kata tak. Kaf itu dia juga berperanan untuk menafikan ada benda serupa Allah. Macam mana? Okey, sekarang kita baca. Bi tariqil kinayah allati hiya ablagh. Maknanya kaf itu dia berperanan sebagai kinayah. Yang mana kinayah itu dia lebih baligh, dia lebih tinggi sastranya berbanding kalau kita cakap dengan ayat yang sharih. Kalau kita kata laisa mislahu syai', jelas. Tetapi mana lagi tinggi kesastraannya dari segi bahasa Arab, lebih tinggi kalau kita kata laisa kamitslihi syai', kerana dia ada unsur kinayah. Dan kinayah lebih tinggi sastranya daripada cakap jelas. Apa kinayah? Kinayah contoh macam dalam bahasa Melayu kita pun ada. Hatta dalam bahasa Arab pun subhanallah sama. Kita kata haza fulan yaduhu tawilah. Haza fulan yaduhu tawilah. Kinayah ni maksud apa? Kita guna satu kalimah, satu ucapan yang orang boleh faham secara zahir. Zahir betul. Dalam masa yang sama, yang kita inginkan bukan zahir, yang kita inginkan yang satu lagi. Yang zahir kita tak ingin sebenarnya. Tapi secara pandangan mata kasar tak ada masalah. Itu beza di antara kinayah dan juga majaz. Majaz contoh kalau kita kata ra'aitu asadan yatakallamu bikalam jamil. Saya melihat seekor singa yang bercakap dengan ucapan yang bagus. Ayat ni orang boleh terima tak? Secara ada orang kata mana ada singa bercakap. Yang orang menolak terus ayat tadi. Tapi kita nak kata yang bercakap ni dia bukan cakap bodoh-bodoh begitu. Kita kata dah ada dia maksudkan benda lain. Asad tu bukan orang. Asad tu bukan binatang singa tu. Tapi asad tu orang yang berani. Jadi ayat tu jadi betul balik. Asal-asal orang nak tolak dah ayat tu. Apa bercakap tak tentu hala. Nipu. Ada pula boleh singa bercakap. Cakap pula bukan. Cakap pula sampai cakap yang baik pula tu. Yang mana ada singa bercakap baik. Jumpa kita tak bercakap lah. Ngap terus. Ini boleh bercakap baik-baik dengan kita. Bila pula dia boleh bercakap tu. Jadi ayat tu orang tak boleh terima peringkat awal. Setelah kita terangkan, barulah orang akan nampak ayat itu sebenarnya yang diinginkan asad bukan singa. Tapi asad orang yang berani. Kinayah lain pula. Kinayah ayat tadi, orang dengar orang tak iktiraf. Tapi yang bercakap tak inginkan makna tu, dia makna lain. Orang hadza rajul yaduhu tawilah. Orang ini tangannya panjang. Orang boleh terima, bila dengar ucapan ni orang boleh kata, maksud dia ni Allah Ta'ala ciptakan tangan dia panjang sikit. Ada kesiasatan. Tak mustahil. Secara anda tak mustahil. Bahkan dalam kisah sahabat Nabi pun ada sahabat Nabi yang panggil Zulyadain, tangannya panjang. Kalau berdiri, sahabat tadi lepaskan tangan, tapak tangan beliau boleh pegang lutut tanpa perlu membongkok badan. Kita kalau berdiri tak sampai lutut, sampai ke peha je. Kalau nak pegang lutut kena bongkok.
Sahabat tadi tak, dia berdiri, dia lepaskan tangan begitu, tangan dia boleh sampai ke lutut. Maksudnya tangannya panjang. Baik, yang bercakap tadi nak beritahu orang ni cacat ke atau apa? Tak, dia kata ni pencuri. Tangan dia ada peluangnya mencuri. Jadi, itu kinayah. Menggunakan satu ayat yang boleh difahami secara zahir, dalam masa yang sama, yang bercakap tak inginkan makna zahir. Macam majaz, dia juga tak inginkan makna yang zahir. Dia nak makna yang satu lagi. Cuma beza dengan majaz, majaz memang ada qarinah yang menunjukkan kita tak boleh terima terus. Tapi dalam kinayah, kadang-kadang tak ada qarinah. Kita kena mikir, dia ni masuk apa Memang tangan orang ni panjang. Dia tengok, tangan kau taklah panjang sangat. Oh, dia ni tangan tak panjang, tapi orang ni kata tangan panjang. Maknanya dia ni mencuri. Orang kena fikir sikit. Di situlah dia punya kinayah dia. Contoh satu orang kata, orang ni kalau pergi rumah dia, dapur dia tak pernah tak berasap. Dapur dia tak pernah tak berasap. Maksud dia apa? Kalau datang memang dapat makan. Tapi kalau ayat dia nak beritahu, orang ni dapur dia sentiasa ada. Dia masak aja. Tapi adakah tujuan orang yang bercakap tu nak beritahu dia ni suka masak? Tak. Dia nak beritahu, kalau kau jadi tamu, kau kenyang. Dia hormat tetamu. Jadi ada makna lain. Dalam masa yang sama, makna yang pertama tadi orang boleh terima. Tapi yang bercakap bukan nak beritahu yang tu, dia nak beritahu yang lain. Jadi ayat ini kata Imam Sa'duddin At-Taftazani, laisa kamitslihi syai', dia ada unsur kinayah. Sebab dia nak bagi tahu secara zahirnya kita faham ada benda serupa dengan Allah. Kalau tidak kerana syarak, mungkin ada orang kata tak mustahil. Tapi akal kalau dikaji akan kata benda mustahil lah. Dalam masa yang sama, sebenarnya yang diinginkan adalah bukan nak menafikan ada benda serupa dengan benda yang serupa dengan Allah, tapi dia nak nafikan ada benda serupa dengan Allah. Dia nak bagi tahu macam mana? Dia kata, kalaulah ada benda serupa dengan Allah, benda tu takkan ada benda serupa dengan dia. Kalaulah ada benda serupa dengan Allah, takkan ada benda serupa dengan benda tu. Itu kalau ada, bayangkan kalau memang tak ada. Lagi-lagilah takkan ada benda serupa dengan Allah. Macam satu orang kata, ya akhi, contoh seperti Nabi pun takkan buat macam ni, Syekh. Apa yang tak cakap macam ni? Entah buat baik, bagus, semua bagus. Tapi, contoh, kita kata contoh entah ni bagus, bagi sedekah apa semua. Tapi kalau kita nak tahu, macam Nabi pun tak akan, yang macam Nabi pun buat dia lebih daripada kamu. Ada ke benda macam Nabi ni? Tak ada. Memang yang bercakap tu dia bukan nak katakan ada benda macam Nabi. Tapi yang dia inginkan, bahawa Nabi ni langsung tak ada orang yang serupa dengan dia. Seperti yang macam Nabi pun tak akan buat benda ni. Yang kamu buat gini tu, macam Nabi pun tak akan buat macam ni, Syekh. Okey, Nabi Muhammad akan buat tak? Lagi-lagi. Tapi sebenarnya nak cakap ada benda ke macam Nabi? Ada ke orang macam Nabi? Tak ada. Tapi ayat ni dia ada unsur, wow. Maknanya, beza kalau seorang, Syekh, Nabi tak buat benda ni. Biasa. Tapi orang kata, Syekh, macam Nabi pun tak akan buat benda macam ni. Maknanya kita nak Nabi, ya Allah. Kalaulah ada benda macam Nabi, ada orang macam Nabi, pun tak akan buat. Nabi lagi-lagi. Dia ada unsur majaz di situ. Dia ada unsur apa? Kinayah di situ. Bukan majaz, unsur kinayah di situ. Jadi, laisa kamitslihi syai', maknanya, tak ada benda serupa dengan Allah. Nak katanya, Syekh, benda yang serupa dengan Allah pun tak ada benda serupa dengan dia, Syekh. Dia kata apa? Ada ke benda tu? Tak ada. Maksudnya Allah memang tak akan ada benda serupa dengan Allah Azza wa Jal. Jadi di situ dia punya balaghah dia punya kiasan dia. Jadi kaf itu bukan nak mengisbatkan ada benda macam Allah, tapi sebenarnya kaf itu peranannya untuk menafikan jauh-jauh terus bahawa ada benda serupa dengan Allah. Macam contoh saya buat tadi ya. Seperti Nabi pun tak akan cakap macam ni. Masalahnya ada ke orang macam Nabi tu?
Tapi kalau kita faham secara zahir, ada orang macam Nabi. Cuma orang macam Nabi tu tak akan sebut benda ni. Tapi yang kita inginkan sebenarnya, tak ada benda, tak ada orang pun yang serupa dengan Nabi. Memang Nabi ni sempurna dan tak ada orang yang akan mampu sampai ke darjat Nabi. Walaupun kalau ikut zahir ayat, ada orang macam Nabi. Subhanallah, orang yang macam Nabi ni tak akan buat benda ni. Itu secara harfiah je, secara hurufnya kita akan faham gitu. Tapi kalau kita faham secara kinayah, dah. Dia seperti satu orang kata, orang ni masak dia memang dapur dia tak pernah tak berasap. Maksud dia ni siapa tetamu datang rumah dia akan dapat. Dia ada makna lain yang diinginkan. Okey? Wal ahsan alla takuna zaidatan, ay alla takuna al-kafu zaidatan wa takunu nafyan lil misli. Wa takunul kaf tadi akan menjadi menafikan misli, ada benda serupa dengan Allah. Peranan kaf itu sebenarnya nak menafikan ada benda macam Allah, tapi menggunakan cara macam ada pula benda serupa dengan Allah, tapi benda yang serupa tu tak ada benda yang serupa dengan dia. Okey. Ingat contoh Nabi, saya rasa kita akan faham ini. Tak ada yang macam Nabi pun tak akan buat macam ni. Yang macam Nabi pun tak akan buat macam ni. Maksudnya apa? Nabi lagi-lagilah. Tapi ada ke orang macam Nabi? Tak ada. Jadi begitu juga. Yang macam Allah pun tak wujud. Tak ada benda pun yang serupa dengan benda yang macam Allah, Syekh. Maksudnya apa? Memang tak ada benda lah serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun qat'an. Ini mukadimah yang peringkat awal Imam Sa'duddin nak jelaskan supaya kita faham ayat ni, kaf ini bukan zaidah, dalam masa yang sama tidak pula menafikan benda yang mustahil. Tidak pula isbatkan benda yang mustahil. Beliau nak sebut sesungguhnya Allah ini wujud qat'an. Qat'inya Allah wujud. Sebab apa? Kalau beliau tak sebut begini, laisa kamisli syai', akan menyebabkan Allah tidak wujud. Sebab apa? Tidak ada benda yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Dia ada tiga. Allah, benda serupa dengan Allah, benda yang nak serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Kita kata tak, benda yang serupa dengan Allah ni tak ada benda yang serupa dengan dia. Maksud Allah serupa dengan dia tak? Serupa. Maksud Allah pun tak ada. Sebab tu Imam Sa'duddin sebut awal-awal. Ingat ya, Allah wujud qat'an. Sebab kalau salah faham, kita kata ayat ni menunjukkan Allah tak wujud. Sekali lagi. Allah, satu benda lain yang serupa dengan Allah. Ini kita bagi faham yang bukan saya nak kata ada benda serupa. Jangan kata tengok orang Jawi mengkafirkan bermasalah menjadi orang, mengkafirkan orang, menyebabkan pelajar jadi kafir. Bukan itu. Kita buat contoh biar faham. Allah, benda yang serupa dengan Allah, benda yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah. Datanglah Allah nombor satu, benda yang serupa dengan Allah nombor dua, benda yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah adalah nombor tiga. Maksudnya Allah nombor satu sama dengan nombor dua, tapi nombor tiga tak sama dengan nombor dua. Tak ada satu benda pun yang sama dengan nombor dua. Okay? Allah sama dengan nombor dua. Nombor dua pula ada nombor tiga. Cuma nombor tiga ni tak ada benda pun yang serupa dengan nombor dua. Maknanya tak ada nombor tiga. Tapi tak ada satu benda yang pun serupa dengan nombor dua. Allah kena pula? Allah pun tak ada. Jadi yang ada hanya yang tengah-tengah ni. Mengarut pula gitu. Takkan kita nak kata Allah tak wujud. Sebab tu Imam Sa'duddin kata, nak faham ayat ini dengan masa yang sama, nak faham kaf itu bukan zaidah, kena letak betul-betul Allah wujud. Bila Allah wujud, okey, maknanya Allah, katakan ada benda serupa dengan Allah, kita kata nombor dua, dan ada nombor tiga yang dia ni tak serupa dengan nombor dua. Okey,
Tak ada satu benda pun serupa dengan nombor 2. Maksud dia, nombor 2 adalah nombor 3 adalah tidak ada. Sebab tak ada satu benda pun serupa dengan nombor 2. Tapi kalau kita sebut tak ada satu benda pun serupa dengan nombor 2, Allah pun macam nombor 2. Allah pun tak ada. Tak, Allah ada. Bila Allah ada, tak ada benda pun serupa dengan nombor 2. Nombor 2 pula serupa dengan Allah. Mereka awal kita kata ada benda serupa dengan Allah. Cuma tak ada benda serupa dengan nombor 2. Dia akan menafikan nombor 3. Tetapi saya tak langsung dia nak patah ke nombor 1, iaitu Allah. Dia nak kata Allah juga tak sama dengan nombor 2. Tapi kita peringkat awal kita kata tak, dia ni sama dengan Allah. Jadi bila kita kata Allah wujud, maka dia akan menyebabkan bahawa benda ni tak wujud. Sebab tak ada satu benda pun serupa dengan Allah. Kamu peringkat awal kata benda ni serupa dengan Allah. Apakah kamu nak nafikan nombor 3? Tapi bila kamu dah nafikan nombor 3, tak ada, nombor 2 ni tak ada siapa yang serupa dengan dia. Tapi dia serupa dengan nombor 1, iaitu Allah. Maka dia nak nafikan nombor 1. Tapi kita kata tak, Allah ada. Jadi kalau begitu, oleh kerana 2 ni sama, kalau dia ni pun tak ada benda yang serupa dengan dia, maka nombor 1 pun tak ada benda yang serupa dengan dia. Maka ternafilah nombor 2. Maka yang adanya lah Allah. Okey? Saya ni, contoh ya. Contoh kita contoh mudah. Saya ni dengan Ustaz Amin, kami ni sama. Saya ni dengan Ustaz Amin sama. Okey? Ustaz Amin ni, Ustaz Farid tak sama dengan dia. Ustaz Farid tak sama dengan dia. Tak ada satu seorang pun yang sama dengan Ustaz Amin. Tengok saya kata, saya Harun Nizam, saya dengan Ustaz Amin ni kami sama. Saya ni macam Ustaz Amin macam saya. Ustaz Amin ni pula, tak ada seorang pun yang macam dia. Maksud dia, Ustaz Farid, Ustaz itu, Ustaz ini, tak ada siapa pun yang sama dengan Ustaz Amin. Bila saya kata Ustaz Amin tak ada seorang pun yang sama macam Ustaz Amin, maksud saya ni macam mana? Saya pun tak sama dengan Ustaz Amin. Tapi peringkat awal saya kata, saya dengan Ustaz Amin sama. Jadi kalau begitu, tak ada benda yang serupa dengan Ustaz Amin, kita dua sama. Kalau tak ada benda serupa dengan Ustaz Amin, tak ada juga benda serupa dengan saya. Jadi oleh kerana Ustaz Amin nak kata saya tak ada, sebab tak ada benda serupa macam dia, maka nak menafikan saya juga tak ada. Tapi saya memang ada, maksudnya dia yang tak ada. Okey tu. Sekali lagi, okey. Sebab tu kalau baca Syarul Mahali tak jumpa macam ni. Tapi itulah Syekh Said so baca kitab ni. Dan kebetulan masa kami baca dengan Syekh Said, di sini memang lama sungguh. Cuma satu muhadarah je lah. Saya tak pasti kita akan berapa kali muhadarah. Okey, sekali lagi tidak ada satu orang pun yang sama dengan Ustaz Amin. Yang Ustaz Amin ni sama dengan saya. Ayat ini dia seakan-akan ada tanakut tau. Dia ada percanggahan. Tidak ada seorang pun yang macam Ustaz Amin. Yang Ustaz Amin ni serupa dengan saya. Maksudnya apa? Ustaz Amin satu-satunya. Tak ada orang macam Ustaz Amin. Ustaz Farid juga tak sama dengan Ustaz Amin. Saya ni pula serupa dengan Ustaz Amin. Tapi Ustaz Amin tak ada seorang pun serupa dengan dia. Maksudnya apa? Saya pun tak serupa dengan dia. Dialah seorang-seorangnya yang istimewa. Wow. Contoh kan? Ke betul? Orang lubuk Okey. Jadi ayat laisa kamislihi syai' sebenarnya dia ada seakan-akan macam ada unsur tanakut. Secara zahirnya lah. Tetapi sebenarnya yang diinginkan bukan tanakut, tapi nak mengatakan tak ada benda serupa macam Allah. Jadi dalam contoh kita tadi, bila saya kata Ustaz Amin yang serupa dengan saya ni, tak ada seorang pun serupa macam Ustaz Amin. Maknanya apa? Nak menafikan saya juga tak macam dia. Dialah satu-satunya. Jadi selain daripada saya, semuanya ternafi. Tapi masalah saya ni, saya juga sepatutnya akan ternafi juga. Sebab saya kata Ustaz Amin yang serupa dengan saya, tak ada seorang pun serupa dengan dia. Saya juga nak dinafikan. Tapi masalahnya saya ni ada. Saya ni macam dia. Saya dah kata saya ni macam dia. Dia ni macam saya. Dia ni macam saya. Cuma tak ada orang macam dia. Maksudnya tak ada orang juga macam saya. Tak ada juga orang macam saya.
Bila Ustaz Amin nak nafikan saya, sekarang ni yang dinafikan siapa? Ustaz Amin. Tak ada orang macam saya. Jadi ternafi juga Ustaz Amin. Macam tadi ya, macam Rasul pun tak akan buat macam ni, Syekh. Maksud dia, tak ada orang yang akan buat benda ni, yang tidak ada seorang pun yang akan sama dengan orang yang macam Nabi. Tapi masalahnya, ada ke orang tu? Rasul ni wahid, la syarika lahu fil makhluqat. Dari segi makhluk, tak ada seorang makhluk pun yang macam Nabi. Jadi bila begitu, sebenarnya ayat ini walaupun zahirnya nak kata ada orang macam Nabi, tapi sebenarnya dia akan menafikan ada orang macam Nabi. Cuma ayat ini perlu difahami secara kinayah, bukan difahami secara bahasa. Bukan difahami secara huruf. Bagaimana huruf memang kita akan kata ada orang macam Nabi. Tapi kalau kita faham secara kiasan, secara balaghah, dia nak beritahu tak ada orang macam Nabi. Macam saya kata, Ustaz Amin macam saya ni, tak ada orang pun macam dia. Maksudnya apa? Ustaz Amin pun tak sama dengan saya. Ustaz Amin yang macam saya ni pun tak ada orang macam dia. Maksudnya apa? Tak ada seorang pun macam saya. Ustaz Amin tadi kata sama saya. Tak, itu walaupun secara zahirnya begitu. Nak kata dia sama dengan saya, tapi sebenarnya tak sama. Dia kuat ibadat, saya tak kuat ibadat. Contoh kan? Jadi tak samalah. Okey, ini contohnya. Jadi di sini sebut li'anna Allah Subhanahu wa taala mawjudun qat'an. Sebab kalau dah ada benda serupa dengan Allah dalam masa yang sama, tak ada benda yang serupa dengan benda tu, maka dia akan juga menafikan wujudnya Allah. Lalu Imam Sa'di kata, dah Allah memang ada. Itu kena faham tu secara akal. Allah memang akan ada. Allah memang telah ada. Jadi maknanya bila Allah telah ada, bila tak ada benda pun serupa dengan Allah, dan benda yang serupa dengan Allah pun tak ada benda serupa dengan dia, maknanya apa yang ada pada Allah sepatutnya ada juga pada dia. Tapi bila kita kata tidak ada benda pun yang serupa dengan dia, maknanya begitu juga tidak ada benda pun yang serupa dengan Allah. Maka bila Allah ada, dia yang tak ada. Bukan dia ada, Allah yang tak ada. Jadi laisa kamitsli syai', tidak memberi syirik. Imam Razi, Imam Fakhruddin, Imam Harami faham bahawa boleh syirik sebab kita mengatakan ada Tuhan lain tu, cuma tak ada benda serupa dengan Tuhan tu. Okey. Jadi Imam Harami faham secara harfan, manakala Imam Sa'duddin pula faham secara kinayatan, secara kinayah, secara balaghahnya begitu. Lianna Allah Subhanahu mawjudun qat'an, fanafyu mislil misli mustalzimun li nafyil misli. Maka menafikan, kita nafikan kewujudan benda yang serupa dengan benda yang serupa dengan Allah, dia akan menyebabkan kita menafikan adanya benda yang serupa dengan Allah. Fanafyu mislil misli, contoh tadi ada 3 Allah. Nombor 2, yang kita peringkat awal nak beritahu dia ni macam Allah, Allah macam dia. Kemudian benda nombor 3, yang kita kata nombor 3 ni tak akan mampu nak sama dengan nombor 2. Bila kita menafikan wujudnya nombor 3, sebab nombor 3 ni tak akan sama dengan nombor 2, dia akan bawa akhirnya kepada menafikan sebenarnya wujud juga nombor 2. Nombor 2 juga tak wujud, macam nombor 3 tak wujud. Sebab nombor 2 nak beritahu tak ada benda pun serupa macam dia. Peringkat awal kita kata dia macam Allah, Allah macam dia. Maksudnya apa sifat dia ada pada Allah, apa sifat Allah ada pada dia. Bila kita kata dia ni tak ada benda serupa dengan dia, maksudnya pada Allah juga tidak ada benda serupa dengan Allah. Mesti salah satu yang tak wujud. Sebab kedua-duanya sama peringkat awal, kita nak kata dua-dua sama. Dia ni tak ada benda macam dia, maka Allah juga tak ada benda macam Allah. Tak ada persamaan sama sekali. Satu-satunya tunggal. Kita pun nak kata nombor 2 ni pun tunggal. Jadi semua sifat nombor 2 ada pada nombor 1. Semua sifat nombor 1 ada pada nombor 2 pada asalnya. Bila nombor 2 kata dia adalah tunggal, satu-satunya, tiada yang lain, maka dia akan menyebabkan ternafi wujudnya Allah. Tapi oleh kata kita kata dia dulu sama, maka pada Allah juga ada sifat bahawa dia satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan bila Allah telah wujud, maka ternafilah nombor 2. Okey. Semua okey? Alhamdulillah. Kita minum syair dulu. Boleh Ustaz Farid?
Nak bagi tahunya, ayat ni tidak bawa pada syirik. Tak berlaku majas pun. Kata Imam Sa'duddin At-Tafsani, tak berlaku majas. Ayat ni tak berlaku majas. Imam Razi kata, Imam Ahrami kata berlaku majas. Kalau tak kata, kalau kita tak kata dia hakikah, bawa pada syirik. Imam Sa'duddin kata tak berlaku syirik pun kalau kita sebut dia itu semuanya hakikah. Sebab apa? Sebab dia adalah min tariqil kinayah. Secara zahir ada makna yang disebut, tapi sebenarnya bukan makna itu diinginkan, makna lain. Secara zahir nak bagi tu macam ada benda serupa Allah, tapi yang diinginkan bahawa tak ada benda tu tak wujud. Yang wujud hanyalah Allah. Dia ada unsur kinayah di situ. Budak ni tangan panjang, bukan nak bagi tahu dia tangan panjang, tapi nak bagi tahu dia ni pencuri, ada makna lain. Kita pun nak beralih pada makna lain. Kalau ikut ayat, ada benda macam Allah, nak bagi tahunya tak ada benda macam Allah. Okey. Jadi ucapan Imam Sa'duddin ini adalah untuk menolak contoh bagi al-majaz bi ziyadah yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain. Lianna Allah subhanahu mawjudun qat'an, fa nafyu mislil misli mustalzimun li nafyil misli. Rabbuna yastur. Darurata annahu, secara pastinya, secara darurinya, mau tidak mau kena terima bahawa law wujida lahu mislun, kalaulah wujud baginya mislun, maksudnya benda nombor dua tadi, ada Allah, ada benda nombor dua, ada benda nombor tiga. Secara akalnya, kalau kita kata kalaulah bagi nombor dua tu ada yang macam dia, lakana huwa ta'ala mislan li misli. Nescaya Allah ini merupakan adalah sama dengan benda yang macam Allah tadi. Yang dia ada tiga. Allah, benda yang serupa dengan Allah. Kemudian nombor tiga. Kita kata benda yang serupa dengan Allah yang nombor dua ni, tak ada benda yang serupa dengan dia. Maksudnya kita menafikan wujud nombor tiga. Tapi masalahnya, dia juga akan menafikan nombor satu. Tapi Allah wujud. Dan semua sifat nombor dua sepatutnya ada pada nombor satu. Maka dia bawa kepada sebenarnya Allah juga adalah contoh seperti Allah juga seperti dia juga seperti Allah. Sebab itu disebut, kalaulah bagi mislun itu, yang nombor dua ni, ada macam dia, nescaya Allah lah yang macam dia. Sebab kita kata dia adalah macam Allah. Maksudnya Allah juga macam dia. Fala yasihu nafyu mislil misli. Maka tidak sah untuk kita menafikan mislil misl. Tidak boleh kita kata nombor tiga juga tidak wujud. Sebab kalaulah kita kata nombor dua ni tak ada benda macam dia, sepatutnya Allah juga kita kena nafikan. Tapi bila kita kata dah Allah macam dia, nombor dua pun adalah benda yang macam nombor dua. Nombor tiga pun bolehlah jadi macam nombor dua. Okey. Dia main sikit lah. Dia nak bagi tahunya, kalau macam ni sepatutnya begini. Okey. Jadi kalaulah kita kata benda nombor dua ni ada benda macam dia, maka Allah lah benda macam dia. Dan kalau ada benda macam dia, macam mana kita kata tadi dia ni tak ada benda macam dia? Dan kita nak nafikan nombor tiga. Kalau kita kata Allah ada, Allah ada, nombor dua pun ada, nombor tiga pun kena ada. Sebab nombor dua ada orang macam dia, iaitu Allah. Ada juga benda lain yang macam dia. Kalau semua sifat sama, jadi boleh kemungkinan ada nombor tiga. Tapi bila kita kata secara mutlak tak ada benda macam nombor dua, nombor tiga tak wujud, nombor satu tak wujud. Tapi kita kata nombor dua sama dengan nombor satu, nombor satu sama dengan nombor dua. Maka di sinilah dia punya peringkat awal nak menafikan. Sebenarnya kalau begitu, bila kita meyakini tak ada benda serupa macam nombor dua, dan sifat nombor dua ada pada nombor satu, maka tidak juga ada benda macam nombor satu. Bila nombor satu telah ada, maka tak akan wujud nombor dua. Sebab nombor dua tak macam nombor satu. Okey, jadi itu dia nak bawa ke situ sebenarnya. Tak ada benda macam nombor satu, iaitu Allah. Cuma dia guna secara, didatangkan satu petikan, secara peringkat awal kita faham, ini lain ni. Tapi yang diinginkan benda lain. Baca peringkat awal, macam ada benda macam Allah. Cuma benda macam Allah ni tak ada benda macam dia. Maksudnya Allah pun tak ada lah.
Tak, Allah ada. Kalau itu nombor 2 yang tak ada. Okey. Macam kita sebut tadi lah kan. Macam Rasul ni, orang yang macam Nabi akan suka benda ni. Tapi ada ke orang tu? Tak ada. Maksudnya Nabi suka benda ni. Dia nak bawa kepada satu-satunya Nabi. Tapi dia guna bahasanya secara kiasan begitu. Macam satu orang lah tegur. Dia nak tegur seorang raja. Tuanku bagus, semuanya bagus. Untuk pengetahuan tuanku, orang yang macam tuanku lah satu-satu yang paling tinggi negara ni, yang di-Pertuan Agong kan. Contohlah, kita ada peluang jumpa yang di-Pertuan Agong, katakan, Duli Yang Maha Mulia tuanku bagus. Orang macam tuanku akan sembahyang sunat, akan solat duha, akan banyak bersedekah. Maksud dia apa? Tuanku kena macam itulah. Tapi tak ada orang yang Pertuan Agong nombor 2. Zaman tu tuanku lah orangnya. Jadi kalaulah ada orang yang agung macam tuanku, agung ni kena begini. Jadi dia secara lunak begitu. Tuanku, orang macam tuanku sifatnya begini. Dia tak nak kata tuanku kena macam ni. Betul. Tapi secara lunaknya begitu. Tapi ada ke orang tu? Tak ada. Tapi cara ayat tu macam ada. Orang macam tuanku. Maksudnya ada lah orang tu. Tak ada. Tapi kenapa sebut ada orang macam tuanku? Sebab tujuannya nak menafikan ada orang macam tuanku. Tuanku lah segala-galanya. Jadi tak ada benda yang serupa dengan Allah. Tak ada benda pun yang serupa dengan Allah. Cuma ayat dia, benda yang serupa dengan Allah tak akan ada benda pun serupa dengan dia. Maksudnya apa? Dia pun tak ada, yang ada hanyalah Allah. Fanafyu mislil misli mustalzimun li nafyil misl. Darurata annahu law wujida lahu mislun, ay law wujida lil misli mislun. Maksudnya kalau wujud yang nombor 2 tu, mislun, kalau lah nombor 2 tu ada yang macam dia, lakana hadzal huwa ta'ala mislan li mislihi. Nescaya Allah itu sama dengan benda yang sama dengan Allah tadi. Baik. Kalaulah nombor 2 tu ada yang sekutu dengan dia, yang sama dengan dia, nescaya Allah lah yang sama dengan nombor 2 tadi. Maka kalau kita dah kata ada benda macam Allah buat sama, maka kita akan menyebabkan fala yasihu nafyu misli. Maka tak betul kalau kita nak kata nombor 2 ni tak ada benda serupa dengan dia, sebab dia akan menafi wujudnya Allah. Okey. Jadi kalau kita katalah nombor 2 ni ada benda serupa dengan dia, dia tidak akan menafi wujud nombor 3. Tapi kita kata tak ada benda serupa dengan dia, dia akan menafikan nombor 3. Selesai. Cuma masalahnya dia akan menafikan nombor 1. Tapi kita sebut awal-awal Allah wujud. Bila Allah wujud, maknanya Allah ada. Yang tak ada siapa? Yang nombor 2. Okey? Fahuwa min babin nafi syai' bin nafi lazimihi. Maka cara pemikiran begini, cara ayat begini, dia merupakan satu bentuk yang namanya bab menafikan satu benda dengan menafikan benda yang ada kaitan dengan dia. Dia tak nafikan terus, tapi dia nafikan benda yang ada kaitan dengan dia. Maka saya tak langsung dengan benda-benda itu sekali dinafikan. Okey? Fahuwa min babi nafi syai' bin nafi lazimihi. Contoh seorang kata begini ya. Api ni kan, contoh dia kata begini, contoh. Kita sebut satu benda, tapi yang kita inginkan, kita nak nafikan wujud benda tu, kita nak sebut benda lain. Contoh, kalau kita kata begini, orang ni yang berjalan ni, dia tak ada nyawa Syekh. Orang yang nak berjalan ni, itu yang berjalan tu, dia bukan ada nyawa pun. Dia tak ada ruh tu. Maksudnya apa? Dia tak berjalan, dia dah mati dah. Syekh, ente nampak tu orang berjalan? Nampak?
ada satu orang berjalan, dia sebenarnya tak ada roh. Orang berjalan tak ada roh. Kalau tak ada roh macam mana dia berjalan? Tapi dia tak berjalan, Syekh. Dia memang tak ada roh. So lihat, orang tu dia berjalan, dalam masa yang sama dia tidak ada roh. Orang itu berjalan, anda tengok satu orang berjalan-jalan, tapi dia tak ada roh. Peding sikit lah ayat ni kan. Macam mana dia berjalan tapi tak ada roh? Dia ada roh tak ada? Tak ada. Maksud dia apa? Dia mati lah tu. Maksudnya tak ada lah orang berjalan tu sebenarnya. Tak wujud orang berjalan tu. Sebab tak akan wujud satu orang yang boleh berjalan kalau dia sudah tidak ada roh. Mesti ada roh, mesti ada nyawa boleh berjalan. Jadi ini adalah nafyu syai' binafi lazimihi. Contoh ayat Quran Kalau saya nak catat lah, buat contoh macam mana contoh nafyu syai' binafi lazimihi ni. Contohnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la yas'alunan nasa ilhafa. Sifat orang yang apa, ada sebagian manusia ni dia susah, tapi la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka ni tak akan minta kepada orang lain secara apa? Ilhafa, maksud ilhaha. Ilhaf sama masuk dengan ilhah. Ilhahnya apa dia? Minta tak reti malu ni. Saya tak ada duit ni, boleh bagi? Tak mahu Syekh. Tolong Ustaz. Saya tak ada duit. Tolong Ustaz, tolong. Itu ilhah. Minta tak reti nak berhenti. Jadi Allah kata, ada setengah manusia ni, dia punya sifat malu dia menebal tu, dia tak akan minta orang lain walaupun dia sangat memerlukan. Dia tak ada duit, dia memang sangat perlukan, tapi kerana malu yang bersangatan tu, dia tidak akan minta secara ilhah tadi, secara apa, banyak kali. Sebab apa? Sebab dia sangat pemalu, dia sangat nak menjaga maruah dia. Apa yang kita faham? Dia tak akan minta secara banyak kali. Adakah dia akan minta sekali? Kita tengok apa sebab dia tak minta banyak kali. Sebab dia nak jaga maruah dia. Okey, kalau minta sekali, jatuh tak maruah dia? Jatuh juga, sebab dia beritahu dia tak ada duit. Maksud dia apa? Ayat ni nak bagi tahunya bahawa orang ni tak minta sama sekali dengan orang lain. Dia tak minta sama sekali dengan orang lain. Tapi ayat yang dibawa seakan-akan yang kita faham, dia hanya tak minta banyak kali, cuma dia sekali sebutlah, Syekh dah tak duit Syekh. Oh, minta maaf Ustaz, ada tu duit. Okey. Kita faham gitu. Tapi kalau kita kaji, kenapa mereka yang dipuji oleh Allah ni tidak minta banyak kali? Sebab apa? Sebab dia jaga maruah dia, jaga air muka dia. Kalau minta sekali jatuh air muka tak? Jatuh tak? Kan orang yang dia ada sifat pemalu yang sangat menebal, walau dia susah dia senyap dia akan cari duit macam mana cara pun, tapi tak akan minta dengan orang. Pantang untuk nenek dia. Jadi kita kata dia ni tak akan minta bersungguh-sungguh dengan orang. Sekali minta? Tak juga. Sebab dia. Jadi berlaku apa? Nafyu syai' binafi lazimihi. Dia akan menafikan kita, dia minta banyak kali, minta walau sekali, tapi kita tak nafikan secara terus. Kita nafi dengan kita menafikan benda yang berkait dengan benda tadi, iaitu sifat malu dia menebal. Orang tanya, apa dia ni tak minta banyak kali Syekh? Oh, dia ni memang jenis memang malu sangat-sangat. Maruah, biar dia lapar dia boleh minta. Itu sikap dia. Kita akan faham tu, oh, dia nak nafikan bahawa orang ni tak akan, dia akan jaga maruah dia. Dia menafikan sama sekali sebarang perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah dia. Maknanya sekali ke, dua kali ke, banyak kali ke, jangan haraplah dia minta, senyap je. Nak bagi-bagi je. Dia nak minta pun takkan minta lah. Tapi dalam ayat sebut la yas'alunan nasa ilhafa. Kita fahamnya, oh sekali dua dia minta. Tapi bila dikaji, rupanya Allah nak menafikan satu benda lagi, iaitu dia ni langsung takkan minta sama sekali. Ini adalah di antara uslub yang indah di dalam bahasa Arab. Dia tak nafikan direct, tapi dia nafikan secara tidak langsung gitu. Macam tadilah, ada orang tu berjalan, tapi dia tak ada nyawa. Maksud dia apa? Memang tak berjalan lah. Cuma ayat saya tak sedap lah kan. Bahasa Melayu kita faham macam ni. Mana orang berjalan tapi tak ada roh kan. Tapi macam tadi lah, tuanku, orang macam tuanku akan sentiasa bagi makan kat orang miskin. Maksud dia apa? Tuanku, bagilah makan kat orang miskin tuanku. Ada ke orang macam tuanku tu? Tak ada. Sebab
baginda lah satu-satunya tuankunya, yang di-Pertuan Agungnya, tak ada orang lain dah. Tapi kita menafikan secara tidak apa? Kita tak kata tuanku kena buat macam ni. Tak kata tuanku, seorang dia macam tuanku, dia akan buat macam ni. Kita nak nafikan tak ada orang macam tuanku tu, tapi kita tak nafikan terus. Kita nafikan benda lain. Iaitu secara akal, secara realitinya mana ada orang macam tuanku. Jadi maknanya tuanku kena buat macam ni tuanku. Sebab kalau ada orang macam tuanku, dia akan buat macam ni. Sikap seorang tuanku kena macam ni. Macam tu. Tapi nak tegur direct tu, dia tak menggunakan bahasa jelas. Sebab tu kinayah lebih ablagh daripada sarahah. Sebab dia ada unsur adab tu. Okey. Fahuwa min babi nafyi syai' bin nafyi lazimihi. Jadi konsep laisa kamitslihi syai', dia nak menafikan adanya mislallah, tetapi dia menafikan dengan cara tidak langsung, iaitu dia menafikan wujudnya benda yang macam Allah. Ada 3, Allah, benda yang macam Allah, lepas tu ada nombor 3. Dia sebenarnya nak tuju nombor 2 ni. Tak ada benda yang berserupa dengan Allah. Memang benda yang nombor 2 ni tak wujud, tapi dia tak terus kepada nombor 2, dia pergi kepada nombor 3. Kita peringkat awal faham nak nafikan ni je. Tapi sebenarnya tujuan ni nak nafikan yang ni. Jadi yang kekal adalah ini. Mungkin jelas nampaknya macam kalau kita guna ayat tadi. Mislur Rasul la yusalli qalilan. Mislur Rasul la yusalli illa kathiran. Jadi kita faham di situ, Nabi ni sembahyangnya Allah banyak. Tapi bukan nak beritahu bahawa ada orang macam Nabi. Tapi walaupun disebut mislur Rasul, tujuan nak beritahu apa? La ahad mislur Rasul. Tapi dia gunakan konsep mislur Rasul la yaf'al kaza wa kaza wa kaza. Seakan-akan ada mislur Rasul, tapi tujuan dia bukan itu. Tujuan dia nak menyatakan la ahad mislur Rasul. Laisa kamitslihi syai'. Seakan-akan lahu lillahi ta'ala mislun. Tapi sebenarnya tujuannya untuk mengatakan tidak ada benda yang macam Allah Azza wa Jalla. Fahuwa min babin nafyi syai' binafyi lazimihi. Sebab satu benda itu tidak akan ada kalau tidak ada lazim dia. Lazim ni macam kita sebab lah. Kita boleh terjemahkan lazim ni macam sebab. Macam mana akan wujud musabbab tanpa sabab? Macam mana akan wujud sebab tanpa musabab? Kita kata contoh subhanallah, api yang sedang marak ketika hujan yang sedang turun ni, subhanallah. Hebat api ni. Ada satu api, orang curah air kat dia, marak. Ada ke api yang boleh terus menyala sedangkan hujan masih ada? Kalau kita kata hujan ada, benda tu menafikan wujudnya api. Jadi satu benda tak akan wujud kalau tidak ada sebab dia. Kalau kita nafikan sebab, maka ternafi juga musabab. Satu orang yang tak ada ruh berjalan, maksud dia apa? Tak wujud orang tu. Sebab insan, sebab dia boleh berjalan sebab ada roh. Kalau kita nafikan ada roh, nafikan wujudnya roh, maka ternafilah wujudnya insan dia. Ini bab nafyu syai' bin nafyi lazimihi. Dia la yas'aluna an-nas ilhafa. Kita nafikan sebab apa dia? Kerana menjaga maruah. Kita nafikan, kita kata orang tadi tak minta sebab apa? Sebab jaga maruah. Maka dengan sebab maruah itu akan menafikan segala kefahaman kita yang bercanggah dengan sebab tadi. Sebab tak akan wujud benda tanpa sebab. Fa huwa min babi nafi syai' bin nafi lazimi. Lepas tu Imam Sa'duddin bawa contoh lagi seterusnya. Cuma contoh ni bila saya buka kitab-kitab lain, dia berlaku keguguran sikit. Masa Syekh baca pun Syekh kata ayat ni macam je, lepas tu Syekh betulkan. Bila saya check balik, betul lah macam Syekh sebut. Dia ada masalah sikit. Main kitab ni kena ada orang tahqiq balik. Tengok makhtutah balik. Contoh dia apa? Kama yuqal, ni contoh lain.
yang juga ada sipi-sipi ataupun ada persamaan dengan laisa kamitsli syai. Tapi ini ayat biasa orang lah. Contohnya, kama yuqal, sebagaimana disebut, kalau ada satu orang sebut, laisa li akhi Zaidin akhun. Adik-beradik Zaid ni, dia tak ada adik-beradik. Sekali lagi. Adik-beradik Zaid ni, dia tak ada adik-beradik. Macam mana tu? Sekali lagi. Abang Zaid ni, dia tak ada abang, tak ada adik. Abang Zaid. Ada abang, ada Zaid. Abang kepada Zaid ni, dia tak ada abang, dia tak ada adik. Dia tak ada adik-adik langsung. Apa tujuan ucapan ni? Zaid satu-satunya anak tunggal. Sebab kita kata abang kepada Zaid, maksudnya Zaid tu wujud. Laisa kamitslillahi syai', maksudnya Allah wujud. Abang kepada Zaid ni, dia ada abang. Abang dia tak ada adik-adik. Maksudnya apa? Zaid satu-satunya anak tunggal. Laisa kamitslihi syai'. Allah ni ada benda macam Allah. Benda macam Allah tu tak ada benda pun serupa dengan dia. Maksudnya apa? Allah wujud. Satu-satunya. Okey? Kama yuqal laisa li akhi Zaidin akhun. Maksudnya laisa hunaka akhun li akhi Zaid. Peringkat awal kita akan faham ada 3. Pertama Zaid, yang kedua adik-beradik, salah seorang adik-beradik kepada Zaid, yang ketiga benda yang nak dikatakan adik-beradik Zaid. Kita kata adik-beradik abang Zaid lah, kita kata contoh abang lah, Zaidun wa akhuhu al-akbar summa syakhsun akhar. 3 orang. Zaid, abang dia dengan orang lain. Kita kata abang kepada Zaid ni, dia langsung tak ada adik-beradik. Maknanya nombor 3 tadi bukan adik-beradik kepada abang Zaid. Tapi masalahnya abang Zaid ni, Zaid ada tak? Ada. Abang dia tak ada adik-beradik. Maksud dia Zaid ni tak wujud. Masalah Zaid ni wujud. Maksud dia apa? Abang dia yang tak wujud. Maksudnya Zaid ni anak tunggal. Ini mungkin nampak lebih jelas pada kita. Cuma gaya bahasa ni kita tak sebut dalam bahasa Melayu. Kalau sebut pening orang. Syekh, tak nak tahu tak apa dia? Ana ni, Ana ada abang. Abang Ana langsung tak ada adik-beradik. Tak tahu tak? Abang kita tak ada adik-adik. Abang tak ada adik. Tak ada. Dia seorang-seorangnya. Satu-satunya dalam keluarga kami, dialah anak kepada ayah dan mak kami. Ana ni adik dia lah. Dia abang Ana. Tapi dia ni, si abang Ana ni, dia langsung tak ada abang, langsung tak ada adik. Dialah satu-satunya anak ayah dan mak kami. Kejut orang kau. Boleh buat hasyah tu kan. Tapi gaya ni orang tak guna dalam pertuturan kita, tak guna. Tapi kalau ada orang sebut begini, dia nak mengatakan memang Zaid ni satu-satunya. Sebab Zaid dia ada abang. Abang dia ni langsung tak ada adik, langsung tak ada abang. Menafikan semua sekali. Tapi Zaid ada. Maksudnya abang dia tak ada. Mana lagi cantik? Zaid dia ada abang. Anda nak tahu tak? Ana ni, Ana Nizam ni, Ana ni adalah Ana ada abang. Contoh. Kebetulannya dalam keluarga kami, saya anak sulung, nombor 2 nama Nur Haniza, nombor 3 nama Nur Ashikin. Kami lah tiga orang anak kepada ayah saya Mak Husin dan ibu saya Nur Madinah. Okey, kalau saya buat ayat macam ni. Saya ni anak sulung. Saya tak guna ayat tu. Saya buat gini. Saya ni ada abang. Abang saya langsung tak ada adik. Saya ni ada abang. Abang saya ni langsung tak ada adik. Maksudnya apa? Saya tak ada abang. Tapi mana lagi lebih mencabar pemikiran kita, daripada satu orang kata, saya ni anak sulung, tak ada abang, dengan saya ada abang, abang saya tak ada adik. Lebih maknanya dari segi
Bahasa bunga dia tu lebih kepada yang nombor 2. Okey? Jadi sebab tu Allah guna laisa kamitslihi syai'. Allah ni ada benda macam Allah. Benda macam Allah ni tak ada benda pun macam dia. Allah ada. Allah ada benda macam dia, tapi benda yang macam Allah ni tak ada benda pun macam dia. Maksud dia apa? Sebenarnya tak ada benda macam Allah. Hanya Allah satu-satunya. Saya ada abang saya tak ada adik. Habis awak bukan adik dia? Tak. Saya adik dia. Tapi awak tadi kata abang awak tak ada adik. Awak ada abang tak? Ada. Saya ada abang. Dia ada adik? Tak ada. Awak? Saya adik dia. Dia tak ada adik. Maksud dia, dan kita pun tak pernah jumpa abang tu. Maksud dia, dia nak beritahu dia satu-satunya. Dia tak ada abang. Tapi dia kona sikit ayat tu. Dia memberikan intibah. Beza dengan satu orang kata, saya tak ada abang. Okey, khalas. Dengar sekali faham. Orang pun tak adalah ambil pegang sangat. Tapi kalau kata, Syekh, ana ada abang. Abang ana tak ada adik. Dia membawa kepada intibah orang. Orang kata, macam mana Dia love to nazar. Dia menyebabkan orang jadi tertarik nak memahami dengan lebih lanjut. Kama yuqal. Kan betul saya kata, ayat ni saja dekat berapa jam? Berapa jam kita ni? 2 jam dah. 1 jam? 9 minit. Kita cukupkan 11 minit. Kama yuqal laisa li akhi Zaidin akhun. Sebagaimana disebut, tidak ada bagi saudara, kita katalah abang, tidak ada bagi abang kepada Zaid akan saudara lain. Tak ada beradik lain, tak ada. Fa akhi Zaid malzum. Sebenarnya yang betul bukan fa akhu. Dalam sebahagian kitab disebutkan tag yang sama, disebut fa akhu Zaidin malzum. Jadi betul kan tu, bukan fa akhi. Dalam buku saya, nuskah saya fa akhi. Yang betulnya fa akhu Zaidin malzum. Akhu Zaid malzum. Kemudian wa akhi, yang betulnya wal akh. Bukan wa akhi, wal akh lazimuhu. Al akh lazimuhu. Wal akh lazimuhu. Maksudnya abang kepada Zaid dia dinamakan sebagai malzum. Maksudnya musabbab. Kenapa dia dinamakan sebagai abang kepada Zaid? Sebab dia ada Zaid. Sebab dia lebih tua daripada Zaid. Tak, yang betulnya malzum. Sebab kita nak bincang nafyu syai' bin nafi lazimi. Jadi lazim dengan malzum. Fa akhu Zaidin malzum. Wal akh, al akh di sini siapa? Zaid lah. Wal akh wa huwa Zaid lazimuhu, ay lazim li akhi Zaid. Maksud dia tadi, contoh saya, Zaid dia ada abang. Abang dia langsung tak ada adik-beradik. Zaid ada abang, abang dia langsung tak ada adik-beradik. Maka abang kepada Zaid ini, dia adalah malzum. Manakala Zaid pula adalah lazim bagi dia. Sebab kalau Zaid tak ada, takkan dia dinamakan sebagai abang Zaid. Jadi dia memerlukan kepada wujudan Zaid, baru dia digelar sebagai abang kepada Zaid. Kalau dia kata Zaid ni ada, dia ada abang tapi abang ni tak ada adik. Dia kata abang Zaid ni dia tak ada Zaid. Dia bukan abang Zaid tapi dia abang Zaid. Orang kata tak betul. Jadi nak mengatakan seseorang itu abang kepada Zaid, mesti Zaid kena ada. Sebab dia lazim, dia adalah sabab. Zaid adalah sebab kepada dinamakan abang dia abang Zaid. Kalau tidak dia jadi abang Farid lah. Okey. Bukan abang Zaid, abang Farid. Tapi bahaya abang-abang tu. Okey. Ini contoh, jangan salah faham Jadi fa akhu Zaidin malzum, sebab dia yang memerlukan. Dia yang memerlukan kepada wujudnya Zaid. Zaid nak wujud tak perlu kepada abang dia.
Tapi tak akan dinamakan seorang itu abang kepada seseorang, melainkan dia mesti ada Zaid tu. Tak akan dinamakan seseorang itu abang kepada Zaid, melainkan setelah ada Zaid. Tapi Zaid, untuk dia ada, tak perlukan kepada mesti kena ada abang. Okey. Fa aku Zaid malzum, wa aku wal akh lazimuhu. Li'annahu la budda li akhi min akh. Di sini ada jatuh sikit. Li akhi Zaidin. Saya pun terlupa saya rujuk kitab mana ni, tapi ayat dia sama. Sebab tu saya boleh tahu berlaku jatuh. Cuma saya tak ada manuskrip banyak kitab ni. Nantilah pergi Mekah ni memang ada kitab ni. Manuskrip kitab apa namanya Qurratul Ain ni masyhur di Mekah ada. Di Mekah di maktabah dalam yang dalam rumah Nabi tu pun ada. Maktabah satu universiti tu pun ada. Saya dah pergi dah, memang ada. Cuma nak kena beli tu lah. Nak beli apa? Sebab kitab ni macam belum makhdum dengan baik. Banyak silap sikit-sikit Mungkin yalah. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki kita tahqiq sama-sama. Okey. Jadi li'annahu la budda li akhi Zaidin. Tambah kalimah Zaid tu Li'annahu la budda li akhi Zaid min akh wa Zaid. Kerana abang kepada Zaid ni, dia mesti ada saudara dia, iaitu si Zaid. Kalau tidak, takkan dinamakan sebagai abang Zaid. Kalau Zaid tu tidak wujud, tak dinamakan dia abang Zaid. Okey. Jadi sebab itulah dia memerlukan kepada Zaid, maka dinamakan sebagai malzum. Manakala Zaid pula adalah yang diperlukan, dinamakan sebagai lazim ataupun sabab. Fanafaital lazim. Kamu menafikan lazim. Kamu menafikan al-lazim. Kemudian kamu menafikan benda lazim, benda yang berkait dengan malzum. Benda yang berkait dengan malzum, iaitu kita kata apa? Syekh Zaid ni dia ada abang. Abang dia tak ada langsung adik-beradik. Maksudnya kita menafikan sebarang orang yang namanya adik-beradik kepada abang Zaid. Zaid dia ada abang. Abang dia ni langsung tak ada adik-beradik. Jadi fanafaital lazim. Kamu dalam ayat laisa li akhi Zaidin akh, dalam bahasa kita Zaid dia ada abang, abang dia langsung tak ada adik-beradik. Maka kita telah menafikan adik-beradik yang disandarkan kepada abang dia. Fanafaital lazim wa huwa akhu akhi Zaid, iaitu sebarang orang yang merupakan saudara kepada saudara Zaid. Sebarang adik-beradik yang merupakan adik-beradik kepada abang kepada Zaid. Zaid ada abang, abang dia langsung tak ada adik-beradik. Maksudnya saya menafikan, abang dia langsung tak ada adik-beradik. Abang siapa? Abang Zaid. Jadi maknanya kamu menafikan lazim, iaitu menafikan adik-beradik kepada abang dia. Kamu menafikan akhi Zaid, saudara adik-beradik yang merupakan adik-beradik kepada Zaid. Wal murad, dalam keadaan yang kamu inginkan adalah nafyu malzumihi. Yang kamu nak masukkan adalah kamu nak menafikan malzum ni tu. Apa dia malzum? Yang memerlukan Zaid. Siapa dia? Abang Zaid. Jadi kamu nak bagi tahu tak wujud abang Zaid sebenarnya. Tak wujud abang Zaid. Wal murad nafyu malzumihi wa huwa akhu Zaid. Kenapa? Kenapa kita kata sebenarnya yang diinginkan adalah untuk menafikan wujudnya abang kepada Zaid? Law kana lahu akhun, kalaulah abang Zaid tu ada adik-beradik, lakana al-akh akhun. Lakana li zalikal akh wa huwa Zaid. Kalaulah abang Zaid tu ada adik-beradik, sebab kita nak nafikan. Kita nak kata abang ni tak wujud. Okey, kalau abang dia wujud, abang siapa? Abang Zaid. Tapi abang Zaid ni langsung tak ada adik-beradik. Maknanya kalau begitu, kamu sebenarnya, kalaulah abang kepada Zaid tu dia ada adik-beradik, nescaya sebenarnya adik-beradik dia adalah, yang pastinya adalah Zaid. Okey? Izlau kana lahu akhun, tapi kita nafikan dia tak ada saudara. Dia tak ada adik-beradik. Kalaulah dia ada adik-beradik, nescaya adik-beradik dia adalah Zaid. Sebab kita namakan dia abang
Zaid. Dia ada adik nama Zaid. Tapi kita kata abang Zaid ni langsung tak ada adik-beradik. Tapi Zaid ada. Maknanya sebenarnya kita nak nafikan abang dia tak wujud. Maksudnya dia anak tunggal. Dia adalah anak tunggal. Si Zaid ni anak tunggal. Dia nak kata gitu je. Zaid al-ibnul wahid. Tapi guna satu ayat lain. Zaid lahu akhun illa anna hadzal akh laysa lahu akh. Maksud dia Zaid wahid, ibnun wahid. Tapi mana lebih menarik? Di antara satu orang kata Zaid huwa al-ibnul wahid fil ailah. Zaid adalah anak tunggal dalam satu keluarga. Mana lagi baik? Dari segi balaghahnya, dari segi bahasa cantiknya yang menyebabkan orang terfikirnya, ayat ini atau satu lagi ayat? Zaid, dia ada abang dia langsung tak ada adik-beradik. Terkejut orang peringkat awal. Terpaksa memikir. Zaid ada tak? Ada. Wujud Zaid, wujud. Lepas tu abang Zaid tak ada adik-beradik? Tak ada. Zaid tak wujud, tapi Zaid wujud. Kamu nak kata Zaid ni tak ada adik-beradik, tapi kamu guna ayat Zaid ada abang ni langsung tak ada adik-beradik. Abang kepada Zaid ni tak ada langsung adik-beradik. Abang kepada Zaid tidak ada sebarang adik-beradik. Maksud dia apa? Kalaulah kita kata ayat ni betul, nescaya Zaid juga tidak ada. Tapi kita kata dia ni abang Zaid. Maksudnya Zaid ni memang ada. Bila begitu, yang tidak ada sebenarnya siapa? Yang tidak ada adalah abang itu. Jadi yang ada Zaid. Ada adik-beradik? Tak ada. Sebab abang kepada Zaid langsung tak ada adik-beradik. Jadi Zaid adalah adik-beradik abang dia. Abang dia adik-beradik Zaid. Jadi semua yang ada pada Zaid ada pada abang dia sepatutnya. Yang ada pada abang juga ada pada Zaid. Sebab Zaid adalah saudara kepada abang dia. Maksudnya abang dia juga saudara kepada Zaid. Cuma abang dia langsung tak ada saudara. Maksudnya Zaid juga tidak wujud. Tapi Zaid wujud. Okey, Zaid macam abang dia. Zaid wujud. Tadi kita kata abang tak ada adik-beradik. Zaid juga tidak ada adik-beradik. Pusing begitu Semuanya kenapa? Sebab nak beritahunya firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai', sebenarnya dia tidak bercanggah dengan akidah. Sebab kita menggunakan konsep nafyu syai' binafi lazimihi, menafikan satu benda iaitu syarikullah dengan cara menafikan lazim dia, iaitu kita menafikan mumasalah itu di antara Allah dengan yang lain. Alhamdulillah. Okey. Clear semua? Kalau clear kita berhentilah setakat ni. Macam mana saya nak ambil kertas ni? Ustaz, tolong Ustaz. Kalam Syekh Sa'ad sampai mana? Kalam Syekh Sa'ad ini sebenarnya kalau tak silap saya, dia hanya sampai kepada saya dicatat kalamnya, bentar. Mana kalamnya? Sebab sebenarnya kalam yang datang ke sini adalah kalam bil makna. Sebab ucapan ini bil harf ini bukan ucapan Imam Sa'duddin At-Taftazani, tapi diambil secara makna. Kalau tak silapnya dia habis pada nafyu misli. Adapun fahuwa min babi nafi syai' ini daripada kalam Imam Al-Hattab. Contoh-contoh tu semua daripada Imam Al-Hattab Tapi ala kulli hal, kalau kita buka balik kitab ni, dia ambil dari Al-Mawaqif, tak silap ni. Syarhul Talkhis Kalau tengok pada matan, dia lain terus. Tapi dia punya makna inilah yang disebutkan ni. Dan memang para ulama kita kadang-kadang disebut qala fulan, dia bukan datangkan nas asal, tapi min haisul makna. Benda ni biasa masyhur di kalangan para ulama. Okey, alhamdulillah. Itu dia, selesai Dan saya tak tahu lah pada minggu depan kalau saya diminta urai, saya boleh faham balik atau tidak. Syarat manahnya saya betul-betul nampak sekarang. Syarat manahnya saya betul-betul nampak ayat ni sekarang.
Masa saya baca kat rumah 2-3 minggu tak nampak lagi. Rupanya bila kita cakap dia jadi ingat baru kita nampak terus. Alhamdulillah nampak tu. Kalau tak nampak, minggu depan ulang lagi. Okey, ni ada soalan daripada ustazah kita. Jika ternafi ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Tuhan, kenapa pada zahirnya seolah ternafi Tuhan? Dan bukan ternafi ada sesuatu yang serupa dengan Tuhan sebelum yakin Tuhan itu wujud secara pasti. Okay, Jika ternafi ada sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang serupa dengan Tuhan, kenapa pada zahirnya seolah ternafi Tuhan? Ya, sebab kita kata Allah ada benda serupa dengan Allah. Benda yang serupa dengan Allah ini, tidak ada benda pun yang serupa dengan dia. Benda yang nombor, okey, ada Allah. Allah serupa dengan nombor 2. Nombor 2 ni pula tak ada benda yang serupa dengan dia. Maksudnya tak wujud nombor 3. Cuma tak ada benda yang serupa dengan dia. Nombor 3 ternafi tak ada masalah. Tapi masalah nombor 1, ikut ayat ni ternafi juga nombor 1. Sebab kita kata nombor 2 ni tak ada benda yang serupa dengan dia. Maksud dia tak ada nombor 1, tak ada nombor 3, tak ada nombor 5. Yang ada nombor 2 semata-mata. Tapi peringkat awal kita kata nombor 1 macam nombor 2. Sama. Persis. 100% sama. Kalau nombor 1 begini, nombor 2 pun begitu. Kalau nombor 2 begini, nombor 1 pun begitu. Sama. Kemudian kita kata ayat seterusnya pula, untuk pengetahuan semua, setelah ada nombor 1 macam nombor 2, nombor 2 macam 1, sama. Untuk pengetahuan semua, nombor 2 ni tak ada benda serupa dengan dia. Dia satu-satu je. Maksudnya apa? Nombor 1 tak wujud. Tapi masalah nombor 1 wujud. Maksudnya apa? Yang tak ada nombor 2. Zaid dia ada abang. Abang ni tak ada adik. Maksudnya apa? Zaid tak ada. Tapi Zaid ada. Maksudnya apa? Sebenarnya nak beritahu, Zaid tak ada abang. Allah tak ada benda serupa dengan dia. Allah ada benda serupa dengan Allah. Benda yang serupa dengan Allah ni tak ada benda serupa dengan dia. Maksud dia, tapi Allah ada. Maksud dia tidak ada benda yang serupa dengan Allah. Zaid ada abang. Abang dia tak ada adik. Zaid ada adik-beradik. Adik-beradik Zaid ni langsung tak ada adik-beradik. Maksud dia apa? Zaid ni tak wujud. Masalahnya Zaid wujud. Kita kata adik-beradik Zaid. Maksudnya Zaid wujud. Maknanya apa? Tak ada adik-beradik bagi Zaid. Zaid satu-satunya anak tunggal. Allah ada zat yang macam Allah. Zat yang macam Allah ni tak ada benda yang macam dia. Maksud dia Allah tak ada, tapi Allah ada. Maksud dia benda yang macam Allah tak ada. Tapi kalau tak faham pun tak masalah sebenarnya. Sebab kita punya matan asal nak menceritakan bahawa laisa kamislihi syai', contoh kepada majaz biziyadah. Cuma Imam Sa'duddin At-Taftazani tak setuju. Ini i'tirad. I'tirad kepada Imam Al-Haramain. Dia nak mengatakan, saya boleh terima ada majaz biziyadah, tapi contoh tu tak betul. Sebab laisa kamislihi syai', tidak berlaku majaz, berlaku hakikah. Kata Imam Al-Haramain, kalau kamu kata berlaku hakikah, kamu akan dakwa ada benda selain daripada Allah. Imam Sa'di kata tak. Saya sebenarnya nafikan bahawa ada benda macam Allah. Ayat ini nak menafikan ada benda serupa dengan Allah, tetapi dia guna secara kinayah. Dia tidak menggunakan secara sarih. Zaid ada abang. Abang dia tak ada adik. Langsung tak ada adik-beradik. Macam tadilah, kami 3 beradik. Saya yang sulung. Abang saya pula, saya anak sulung. Abang saya, kamu anak sulung? Anak sulung. Abang kamu? Tapi kamu anak sulung? Kamu yang mula-mula? Saya mula-mula. Abang? Maksud dia abang lebih awal daripada kamu. Tapi abang dia tak ada adik. Maksud dia, tak pernah tengok abang dia. Kita tak nak jumpa abang dia. Yang kita jumpa dia. Dalam hidup kita jumpa dia saja. Tiba-tiba dia kata, saya ada abang. Abang saya tak ada adik.
Maksudnya apa? Dialah satu-satunya anak dalam keluarga. Kita pernah tengok ke ada benda serupa dengan Allah? Tak pernah. Allah kata benda yang serupa dengan Allah ni, tak ada benda pun serupa dengan dia. Maksud dia apa? Allah wujud. Kalau betul ayat tu, Allah tak ada, sedangkan Allah ada. Maknanya tak ada benda yang serupa dengan Allah. Cuba kalau tak faham sekarang, tidaklah menjadi satu. Kalau contoh apa yang kita bincangkan satu hari ni, tak faham langsung, jangan tertekan. Sebab sepanjang saya baca 2-3 minggu lepas-lepas, saya pun tak boleh tangkap ni. Sedangkan saya dah terlaki dengan Syekh Syed. Masa baca dengan Syekh Syed, macam nak faham, tak faham, nak faham, tak faham tu. Bila Syekh terang, akhirnya faham. 2-3 hari lepas tu tak faham balik. 2-3 kali kelas, saya ingat kita akan baca bab ni. Saya murajaah setiap kali kelas. Dalam perjalanan tu, otak risau, takut macam mana. Macam aku faham ke tidak ni kan? Macam faham tapi macam tak faham. Maknanya kalau tak faham sekarang, itu bukan keaiban. Sebab saya pun baru faham sekarang. Syed Amanah saya baru faham sekarang. Cerita 2-3 minggu lepas yang saya merajah dengan kitab macam-macam ni, tulis macam-macam ni, ni semua ni huraian bab ni je untuk pengetahuan semua lah. Kertas ini semuanya untuk ini. Saya tulis, masa tulis macam faham, tapi saya tak dapat pegang betul-betul lagi. Sekarang saya dah pegang betul, alhamdulillah. Jadi kalau sahabat tak faham sekarang, tak apa, mungkin akan faham selepas ini. InsyaAllah. Azhar Monjal. Soalan ni jelas Cuma saya tak pasti jawapan tu dapat difahami atau tidak. Kalau tak faham sekarang, tak apa. Ibarat lau wujida lahu mislu tu, yang lahu tu domain marji'. Darurata annahu law wujida lahu mislun, law wujida lahu mislun lakana huwa ta'ala mislan limislihi ay limislillah, mislan limislillah. Maksudnya saya fahamnya, dhamir lahu tu balik kepada mislullah. Di sana ada mislullah, di sana ada Allah. Di sana ni dalam contoh ni lah bukan wujud ni jangan salah faham. Dalam contoh ni ada tiga yang disebut, 3 zat. Pertama Allah, kemudian mislullah, kemudian mislu mislillah. Mislu mislillah dia akan bawa juga kepada mislullah. Mislu mislillah dia akan bawa kepada Allah juga. Allah mislullah. Allah benda yang macam Allah. Benda yang macam Allah. Allah ni dia sama seperti benda yang macam Allah. Kalau ikut ayat, ya. Jadi ada 3. Allah, mislullah, mislu mislillah. Ada Allah, ada benda yang kedua yang serupa dengan Allah. Kemudian benda yang serupa dengan Allah ni, kita nak bincang satu lagi tajuk, benda yang serupa dengan yang nombor 2 ni, yang namanya mislu mislillah. Mislu mislillah huwa Allah aidan. Allah mislu mislillah wa huwa aidan mislu wa huwa aidan Allah. Pasal tak? Allah mislullah yang nombor 2. Mislu mislillah. Mislu mislillah ni nombor 3, nombor 4, nombor 5 sampai ke habis. Dalam masa yang sama, Allah juga adalah mislu mislillah. Sebab Allah juga adalah zat yang sama dengan zat yang macam Allah. Jadi Allah juga sebenarnya adalah mislu mislillah. Sebab dia nak beritahu nombor 2. Cuma dia guna ayat mislu mislullah, mislu mislillah. Saya buat mudah tadi 3. Allah, benda yang macam Allah, benda yang macam nombor 2. Benda yang macam nombor 2 ni siapa? Nombor 3, nombor 4, nombor 5. Itu saja. Termasuk juga nombor 1, iaitu Allah. Sebab Allah juga macam nombor 2. Bila saya kata tak ada benda pun yang macam nombor 2, dia akan menafikan habis Allah, nombor 3, nombor 4. Sebab ini semua adalah mislu mislillah. Jadi ayat di sini, darurata annahu law wujida lahu ay limislillah mislun, kalaulah bagi benda nombor 2 itu benda yang macam dia,
nescaya Allah merupakan sama seperti benda yang serupa dengan Allah, iaitu nombor 2. Jelas Jadi dhamir kepada lahu mislun tu maksudnya li mislillahi. Lau, kalau kita nak tukar ayat kita boleh buat macam ni. Hunaka salasa. Allah, mislullah, mislu an-namr tsani. Allah, ba'din raqam 2, ba'din ayu syai'in mislu raqam 2. Jadi kalau kita law wujida li raqam 2, law wujida li asy-syakhs tsani mislun lakana Allah Taala mislan li raqam tsani. Cuma diguna ayat mislu misli tu yang kita kata jadi terabur sikit. Contohnya Zaid, adik-beradik Zaid, dan juga orang yang merupakan adik-beradik kepada adik-beradik Zaid. Zaid, adik-beradik Zaid, kemudian orang yang dia merupakan adik-beradik kepada Zaid. Adik-beradik kepada orang yang merupakan adik-beradik kepada Zaid. Zaid, akhu akhi Zaid. Zaid, akhu akhi Zaid. Zaid, akhu Zaid. Kemudian ada pihak yang seterusnya, yang dia ni dengan yang nombor 2 ni adik-beradik. Zaid termasuk, Zaid juga termasuk. Baik, akhu akhi Zaid huwa Zaid. Zaid huwa akhu akhi Zaid. Zaid, adik-beradik Zaid, orang yang merupakan adik-beradik kepada adik-beradik Zaid. Jadi orang yang merupakan adik-beradik kepada orang yang merupakan adik-beradik Zaid, siapa dia? Zaid dan juga orang lain. Zaid, abang Zaid, adik-beradik abang Zaid. Siapa adik-beradik abang Zaid? Zaid bukan adik-beradik dia. Adik-beradik dia lah. Zaid, abang Zaid, adik-beradik kepada abang Zaid. Siapa adik-beradik abang Zaid? Zaid dan juga yang lain lah kalau ada. Jadi Zaid juga termasuk di dalam maksud akhu akhi Zaid. Zaid ada abang. Abang dia langsung tak ada adik-beradik. Maksud dia adik-beradik kepada abang Zaid ni tak wujud. Habis Zaid tu adik-beradik tak? Dia adik-beradik abang dia, main dia pun tak wujud. Tapi Zaid wujud, main abang dia tak wujud. Okey? Okey, alhamdulillah. Ada soalan tapi untuk muhdarah yang dulu. Boleh? Mengenai ahli uruf. Ahli uruf ada ahli uruf am dengan ahli uruf khas. Ahli uruf khas ni orang yang kita tahulah siapa yang mulakan bahasa tu. Jadi berapa bilangan sekurang-kurang ahli uruf khas? Dia tak ada bilangan. Mungkin satu orang je. Ini tak ada. Ahlul urfil khas. Uruf khas. Berapa orang yang kena sepakat tu kan? Yang kena sepakat. Sebab bila dia sebut ahlul urf, satu kalimah, ni cerita lain ni. Ni dah tak bincang pasal aku akhi ni tak bincang dah. Ni cerita lain pula. Iaitu isunya pada isu hakikah dan juga majaz. Sebab kita berpegang dengan adanya hakikah lughawiyah, hakikah syar'iyah, hakikah urfiyah. Bila hakikah urfiyah, maksud dia merupakan satu kalimah yang digunakan pada makna yang telah disepakati, yang telah dipegang disepakati oleh uruf. Uruf ada dua, uruf khas dengan huruf am. Uruf am ni kita tak tahu kalimah ni siapakah orang yang menggunakan kalimah ini untuk makna sekian-sekian. Contoh macam hari ni kita dalam bahasa Arab, lahmun itu merujuk kepada sebarang benda yang berada di buah kulit. Ini lahmun ni lah. Daging lembu, daging ayam, ikan sepatutnya juga lahmun. Sebab kulit ikan pun ada kulit tak? Tapi penggunaan masyarakat setempat, dia tak panggil lahmu as-samak. Maka lahmun itu merujuk kepada daging lembu, daging kambing, daging unta. Binatang-binatang yang besar-besar ni,
Orang tak kata daging apa? Daging semut. Semut ada daging ke kan? Kan? Orang kata semut ada daging. Daging cacing. Daging cacing. Orang tak terfikir daging cacing, tapi orang kata daging lembu, daging baik. Okey, siapa yang telah mengubah itu daripada makna bahasa kepada makna uruf? Siapa? Entah. Bila kita tak tahu, maka dinamakan sebagai al-urfu al-khas. Tapi al-urful am, al-urful am. Tapi kalau kita tahu siapa si fulan itu, maka dinamakan sebagai al-urfu al-khas. Jadi maknanya ada orang sepakat kalimah ni gunanya untuk ini. Ada satu orang sepakat kalimah ni gunanya untuk ini. Akhir kita tanya, berapa paling kurang ahli kepada uruf khas? Sekurang-kurangnya saya nampak 2. Sebab kalau dia nak kata kesepakatan, ittifaq. Kalau seorang-seorang dia tak ingat ittifaq. Satu orang contoh, dia lah satu-satunya. Sedapnya ayam ni. Manis tu ayam ni. Jadi hakikat urfiah ke kalau dia seorang-seorang je guna? Orang lain tak guna. Jadi dia jadi berdasarkan uruf. Uruf apa? Siapa uruf tu? Dia seorang je. Tak panggil uruf tu. Tak panggil uruf. Dia mereka. Ni bukan ayam, ni air je. Tapi kata kawan kampung tu semua sepakat. Ada 3-4 orang. Jom Syekh, kita buat lain sikit. Lain benda lain. Dia sepakat. Ni kita panggil ayam. Air ni, kalimah ayam bermaksud air. Faham tu, ingat tu, jangan lupa. Sepakat 2 orang, paling kurang. Maka berlakulah uruf bagi mereka berdua. Tapi kalau dia seorang je, tak panggil uruf lah. Sebab tak berlaku ittifaq tu. Sebab maksud dia hakikat urfiah ni adalah penggunaan dua. Yang saya fahamnya begitulah, wallahu taala alam. Kalau seorang saja dia mereka orang lain tak pegang, maka tak dipanggil uruf. Dia panggil istilah dia lah kot. Tapi istilah ni pun dia merujuk kepada uruf sebenarnya. Inda istilah al-Imam Syafi'i, contoh. Imam Syafi'i ada istilah ni, maka berlaku dalam ketika itu dipanggil istilah. Istilah juga termasuk dalam uruf. Tadi kata macam 2 orang, sekarang nampak macam seorang pun dah okey. Sebab dia istilah. Istilahan maksud dia urfan. Yahtaj al-bahth. Peringkat awal saya nampak macam sekurang-kurangnya 2 orang. Sekarang nampak macam kalau seorang pun dipanggil juga urf. Uruf bagi si fulan tadi. Uruf dia. Bukan uruf kita, uruf dia. Tapi kita tu uruf orang kampung ini, main ramai lah. Jadi kalau uruf Imam Nawawi ni, istilahnya gini. Contoh macam Imam Al-Haramain, Imam Ibn Hajib. Dia sebut kalimah Al-Imam. Imam Ibn Hajib. Imam Ibn Hajib dia sebut Al-Imam. Okey, maksudnya Imamul Haramain. Istilah dia. Tapi istilah kebanyakan ulama usul fiqh dia sebut Al-Imam, Imam Fakhruddin Razi. Jadi di sisi uruf kebanyakan ulama usul, Al-Imam hakikatnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tapi di sisi istilah Imam Ibn Hajib Al-Maliki, dia sebut Al-Imam itu ialah Imamul Haramain. Kalau Imam Razi sebut Qala Ar-Razi, Qala Al-Fakhr Ar-Razi contoh. Jadi dia adalah istilah. Istilah ni asalnya istilah ittifaq lah. Tapi istilah ini dia termasuk juga dengan dalam kategori uruf. Kategori apa? Urfiyah, betul. Dia termasuk dengan hakikat urfiyah. Dia bukan hakikat lughawiyah. Dia bukan hakikat syar'iyah, tapi dia hakikat urfiyah. Betul. Istilahan tu maksud dia inda urfi fulan atau urfil qaum. Jadi seakan-akan hatta seorang pun dinamakan juga hakikat, dipanggil juga hakikat urfiyah indahu, wallahu a'lam. Jadi kalau saya pakai beberapa kawan saya, contoh kami kata kalau ada soalan yang menjejaskan diri kita, bila orang tanya ya ke tidak,
Kalau kita jawab ya, kita maksudkan Tidak. Dia waktu tu salah tak? Dia jadi uruf dia orang lah. Ya, tak salah kalau saya buat dengan kawan-kawan saya tu. Bila? Pakai geng ni. Pakat dia orang lah. Ni ada realiti kan ni? Tanya kan ni. Saya. Dia jadi uruf dia orang lah. Uruf mereka lah. Dia nak apa? Dia nak menyembunyikan satu perkara. Tapi itulah. Lepas tu kalau selepas tu jadi canggah macam mana kan? Tapi dia jadi uruf lah. Uruf di sisi mereka. Dah makan belum? Dah. Maksudnya belum. Intan suka anak ke tak? Tak. Maksudnya dia suka. Dia buat begitu. Dia kena fikir banyak sikit lah. Dia letih sikit lah. Bila itu sama-sama dia. Lepas tu bila mak dia kata, awak sayang mak tak? Sayang. Oh, kawan dia kata sayang mak dia. Kan pedik tu. Kalau tak silap saya, ada satu perbahasan qalbul haqa'iq ni adalah haram. Qalbul haqa'iq, kita tukar satu kalimah kepada makna yang lain, dia bawa kepada haram. Sebab apatah lagi kalau kalimah itu adalah daripada Al-Quranul Karim. Sebab dia akan menyebabkan masyarakat akan salah faham dalam memahami kalam Allah kalam Nabi. Qalbul haqa'iq, satu kalimah dia ada makna bergam, kita pergi tukar kepada makna lain, sehingga akhirnya orang dah tak tahu makna yang mula-mula. Sedangkan itu kehendak Allah, menyebabkan orang akan salah faham terhadap Al-Quran juga hadis Nabi SAW. Tapi segi uruf dia sebab dia istilah mereka pakai atas tujuan kerana ilmu lah, bukan sebab saya sajalah. Contoh bila ada orang kata zina, waliyazbillah, zina ni maksud dia adalah zina ni maksud dia, kalau satu orang kata lah, Syekh tak tahu tak apa dia zina? Zina ini maksud dia jumud. Zina ni maknanya tak nak bergaul dengan orang. Bila ada orang, akhirnya orang pun faham gitu. Contoh dia pergi tukar, zina ada makna dia pergi tukar pada makna lain dengan tujuan untuk iham lah, tujuan untuk jahat. Akhirnya orang faham, oh zina ni maksud dia, contoh zina ni maksud dia jumud, duduk sorang-sorang, tak nak gaul dengan orang. Wala taqrabu zina, maksudnya jangan dekati perbuatan tu. Maksudnya kita kena bebas, kita tak boleh jumud, kita kena bebas. Maksudnya bila sampai satu orang berhubungan lelaki perempuan haram ni, ini dituntut. Sebab kita hendaklah menjauhi zina. Zina dengan maksud duduk sorang-sorang, tak nak bergaul dengan orang. Kita patutnya lelaki perempuan kena bergaul, berapat, masa manja-manja, baru betul. Sebab zina itu maksudnya adalah syadid. Wala taqrabu zina maksud la tatashaddadu. Kalau benda tu dibuat dengan niat begitu, ya itu haram. Sebab dia mengubah makna syarak. Dia mengubah makna syarak. Tapi yang fuqaha kita buat ni, ataupun penggunaan masyarakat, dia bukan mengubah makna, tapi sudah menjadi penggunaan masyarakat. Penggunaan masyarakat, bahasa mereka begitu. Okey. Contoh macam nasi orang Melayu boleh sebut nasi itu dengan maksud nasi dengan Quran tu ke? Tak. Adakah orang Melayu sengaja nak mengubah makna Quran? Tak. Itu bahasa dia. Innaman nasi uziyadatun fil kufr. Nasi itu adalah tambahan kepada kekufuran. Jadi jangan makan nasi. Makan benda lain, roti tak apa, jangan makan nasi. Sebab makan nasi bertambah kufur. Adakah maknanya entah ni telah mengubah ni? Nasi Allah sebut lain, entah pergi sebut makan nasi. Entah mengubah tak? Dia lain. Ini bahasa. Tapi kalau satu orang niat dia nak mengubah, orang elok faham, dia nak tukar supaya orang jadi tak faham, orang jadi salah dalam memahami syarat. Kalau dia niat begitu, kita telah mengubah qalbul haqa'iq. Di situ dia boleh dia bawa kepada haram, sebab dia membawa kepada salah faham terhadap makna syariat. Kadang-kadang kita salah faham ni sebab makna lah. Contoh yang kalau saya perasan terjemahan banyak silap. Tapi saya itulah, saya pun tak tahu kenapa boleh jadi begitu.
ke saya yang silap? Allah sebut wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihin. Juyub ni bukaan baju ni. Allah kata hendaklah pada wanita muslimah ini yadribna, dia hendaklah melabuhkan tudung dia ke atas juyub dia ni. Maksud jangan pakai scarf, tutup rambut elok tapi scarf. Tapi hendaklah dia labuhkan sehingga menutup bukaan baju ni. Sebab mafatin orang perempuan kan, fitnah bagi orang perempuan kalau terbuka ni. Yalah, mari kepada kita orang Melayu, hendaklah wanita tu melabuhkan tudung menutup dadanya. Jauh terus. Akhirnya tu tengok kesan ni. Akhirnya kalau ada orang perempuan dia pakai tudung elok dah, tapi tudung ni tidak menutup dada. Tudung dia tutup sini je lah. Dia tudung pendek kan. Contohnya macam kita pergi Turki, orang Turki dia pusing habis. Tudung dia pun pendek tapi dia sempurna, tutup elok semua, tak nampak lah dia punya dia punya leher-leher ni. Tutup elok. Tapi takat ni lah tudung dia. Kita yang faham ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, juyub kita faham maksud dada. Maka kita kata orang Turki tak sempurna syariat dia. Dia pakai tudung tak sempurna lagi. Dia masih lagi melakukan perbuatan haram sebab Allah suruh tutup sampai menutup dada. Sedangkan lagi terus juyub ini kita, tapi macam mana boleh, saya rasa semua kita faham gitu wal yadribna tu maksudnya melabuhkan dada. Saya ingat lagi dulu bila ada orang perempuan pakai tudung biasa-biasa tak tutup dada, kita kata dia ni haram, tak faham syariat lah. Kenapa? Kerana qalbul haqaiq. Juyub difahami dengan maksud ni, akhirnya kita pula bukan ambil yang bahasa Arab tu, kita faham dengan terjemahan. Habis hukum jadi bermasalah dengan sebab terjemahan. Habis yang kami pakai tudung labu ni haram lah. Siapa kata haram? Orang tak kata haram. Orang kata yang wajib takat mana yang lebih afdal lah. Kalau seorang perempuan dia menutup aurat dia dengan lebih baik, itu afdal. Tapi isunya adakah itu wajib? Yang difaham wajib. Tapi sekarang ni dah di Mesir mungkin dah tak timbul lah. Tu peringkat awal timbul isu-isu ni. Isu apa? Perempuan pakai tudung labuh tak labuh. Isu sikoh tak sikoh. Dulu isu sungguh. Memang isu sampai isu dia itu dan kita nak terang pun kena hati-hati sebab nanti orang faham kita ni liberal lah, pemda lah. Sebab dia balik kepada kefahaman nas. Dia subhanallah, benda tu masyhur. Habis tu tak apa ke kalau pakai tudung tak labuhkan dada? Tak apa. Habis tu nampak tubuh badan. Baju tu bagilah, jangan ketat. Itu isu dia. Baju jangan ketat. Macam ni. Ni tak ketat. Kan? Tapi saya bukan orang perempuan kan. Tapi baju ni tidak ketat. Maksudnya kalau dia pakai baju sampai nampak macam dibalut nangka begitu. Yang tu haram. Hatta kalau dia pakai tudung katakan dia dah tutup juyub. Selesai bab itu, tapi masalah dia menzahirkan mafatin dia. Tapi kan ada orang syadid, dia kata tapi ada nampak sikit-sikit juga. Kalau tak ada nampak semua, dia kena pakai baju kotak lah. Pakai baju besi kan. Dia besi begitu, tutup begitu. Syariat tidak sampai tak sampai tahap tu. Syariat tidak sampai ke tahap itu. Syariat minta kita dalam masa yang sama tidak berlaku ni. Sebab ada orang dia terlalu rigid, dia terus sampai tahap sampai menyebabkan orang jadi ni ke Islam teruk sangat Allah Ta'ala a'lam. Isu dia apa? Qalbul haqaiq tadi Dia tersambung dengan tauriah. Tauriah ni dia sendiri dia niat untuk tidak menipu. Tauriah dia niat tidak mau menipu, tapi dia menggunakan satu kalam. Orang faham yang ni, tapi dia fahamkan benda lain. Dia macam kinayah. Dia ada usul macam kinayah. Tauriah ni dia seperti kinayah. Dia datangkan satu kalimah, orang faham yang zahir, tapi yang diingin bukan yang zahir. Dia faham yang dia nak inginkan benda lain. Makna ba'id. Makna yang ba'id. Contoh, Ustaz dah minum air IT belum?
Oh, saya tak minum air lagi. Betul pegang ni. Saya tak minum air lagi. Oh, dia tak minum lagi. Padahal saya dah minum. Saya bukan menipu, tapi saya nak kata saya ni. Tapi biasanya tauriah ni bila ada ni lah, bila kita terdesak untuk menipu. Kalau kita tak menipu, boleh bawa kepada kemudaratan. Ada Contoh macam berlaku pada Imam Syafi'i, kalau tak silap ni. Saya biasa dengar pada masyayikh kan. Apa isu dia? Isu tangan tu. Kalam tu hadis Kalau Qadim. hadis Kalam Allah Imam Syafi'i kata Al-Quran, Zabur, Injil, Taurah, empat ni makhluk. Taurah, Zabur, Injil, Al-Quran, empat ni makhluk. Orang faham apa? Masa tu pemerintah yang jahat pemerintah yang berfahaman Mu'tazilah, dan dia paksa orang berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah mengatakan kalam Allah ni makhluk. Jadi apabila Imam Syafi'i sebut dengan sarih macam Imam Ahmad, memang Imam Ahmad jiwa dia begitu. Jiwa dia cakap jelas. Imam Syafi'i pula mengambil rusah sebab apabila seseorang itu kalau dia cakap benda yang betul boleh menyebabkan kemudaratan ke atas diri dia, maka dia tidak diwajibkan untuk cakap sarah. Bahkan dia boleh untuk menipu, untuk dia menjaga dia punya keselamatan nyawa dia. Dan mungkin juga Imam Syafi'i memikirkan, kalau saya mati, kalau saya orang biasa tak apa, tapi kalau saya mati sebagai dalam masa saya orang alim, saya akan bawa ilmu-ilmu ni. Mungkin Imam Syafi'i memikir dia itu. Kalau cakap jelas, jadi apa-apa, mati saya, kalau saya ni seorang petani mati, tak ada masalah. Mungkin Imam Syafi'i begitu. Tapi sebab yang mati ni imam, dengan ilmu-ilmunya akan dibawa ke kubur. Jadi Imam Syafi'i ambil pendirian untuk tidak bercakap sarah. Tapi Imam Ahmad, ketika itu Imam Ahmad cakap jelas, Quran bukan makhluk. Itu Imam Ahmad diuji Allah teruk. Jadi kita ada dua contoh lah. Ada kadang-kadang seorang anak murid, seorang guru dua-dua betul. Imam Ahmad sebut jelas. Imam Syafi'i pula sebut secara kinayah tadi. Empat ni adalah makhluk. Pemerintah cantik. Maksud pemerintah ni bagi pemahaman pemerintah, Al-Quran, hadis, Al-Quran, Zabur, Taurah, Injil, empat kitab ini, kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi ini adalah makhluk. Kalam Allah adalah makhluk. Tapi Imam Syafi'i kata Al-Quran, Az-Zabur, Al-Injil, Al-Taurah, empat ni, maksudnya empat jari saya ni makhluk. Empat jari saya ni adalah makhluk. Imam Syafi'i menipu ke? Tak menipu. Tauriah. Dia lari daripada menipu. Tapi kalau terdesak untuk menipu pun sebenarnya dah tak dosa dah. Cuma kalau ada peluang untuk tauriah, lebih baik tauriah, sebab menipu ni dia masih ada, dia masuk dalam kazib lah. Walaupun kazib yang mubah, tapi ada cara lagi kita tak mengelak. Kazib ada masanya sampai wajib kita menipu. Tadi yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai contoh, kalau kita tahu aib kawan kita, kemudian orang tanya kita, betul ke kawan kita sekian-sekian buat benda sekian-sekian? Kita tahu dia buat benda maksiat tu, katakan. Dia kata tak, dia tak buat maksiat tu. Wallahi dia telah menipu. Tapi kenapa dia boleh menipu ketika itu? Sebab untuk menutup aib kawan dia. Hatta kalau dia ada aib, contoh, dia ada aib, orang tanya, desak dia, kamu pernah buat tak benda ni? Kadang saksi apa semua tak ada. Dia kata saya tak buat. Wallahi dia tidak berdosa, kerana dia dituntut untuk menjaga maruah dia. Betul dia telah jatuh dalam maksiat, tapi bukan kerja dia cerita maksiat daripada orang. Bila ada orang minta tanya dia, kalau dia terdesak untuk menipu, dia sudah tidak lagi berdosa. Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya-nya begitu. Cuma kalau dia bersumpah dengan nama Allah, secara fiqahnya dia kena kafarah lah. Tapi dia tak berdosa sebab dia nak menjaga maruah dia. Bahkan kata Imam Ghazali, begitu juga kepada sahabat kita. Sebab la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia nak jaga aib dia. Dia suka kalau dia tutup aib dia, maka dia juga kena suka untuk tutup aib orang lain, walau terpaksa menipu sekalipun. Jadi kalau dia terpaksa menipu sekalipun, dia kena tutup aib dia.
Lepas tu kita kalau ada keaiban, kalau ada orang tanya tentang tu aib dia, anda dengar yang tahu, ya Allah anda tak buat. Tapi kalau eloknya tak payah sumpah lah, saya tak buat. Betul ke? Betul lah, terang nipu lah. Dia tipu. Tapi ketika tu dia terdesak. Sebab di antara dua kemudaratan ni, yang lebih besarnya kalau aib dia terdedah. Dalam keadaan dia nak jaga aib dia, dia nak tutup aib dia, maka tak cerita lah. Walaupun dia terpaksa menipu. Ni gharib sikit kan. Tapi ni yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang kata Al-Ihya. Ketika Imam Al-Ghazali menghuraikan hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Okey, boleh sampai ke situ tu macam mana tu? Daripada Zaid sampai ke situ lah sudah ya. Okey, wallahu taala a'lam wa alam, kita berhentilah setakat tu. Saya takut nanti zaujah saya marah. Sebab saya ada zaujah kan? Zaujah saya adalah satu-satunya. Tapi okay, ini tak ada kaitan dengan syurga. Sebab boleh bawa kepada fitnah Okey, wallahu taala a'lam wa alam, sekadar itu saja. Kita tangguhkan dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.